194. Muka surat 194 ayat yang ke-41. 194 ayat 41 ayat atas sekali. Okey, surat 194 ayat yang ke-40. Ayatnya infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jumpa ayat dia muka surat 194 ayat yang ke-41. Okey, baik. Kita doa sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey ya. Ayatnya infiru khifafan. Infiru, berangkatlah kamu. Terjemah infiru, berangkatlah kamu. Terjemah infiru, berangkatlah kamu. Dalam braket tulis ke medan peperangan. Dalam braket tulis ke medan peperangan. Okey. Infiru, berangkatlah kamu. Dalam braket tulis ke medan peperangan. Okey. Kita dah bincang minggu lepas, infiru tu berasal daripada perkataan nafara. Daripada perkataan nafara, keluarlah perkataan nafiri. Nafiri adalah semboyan. Semboyan yang digunakan untuk mengajak rakyat ataupun tentera keluar berperang. Khifafan, dalam keadaan ringan. Terjemah khifafan, dalam keadaan ringan. Okey? Terjemah khifafan dalam keadaan ringan. Daripada perkataan khifafan inilah keluarnya perkataan mukhaffafah. Najis mukhaffafah, iaitu najis yang ringan. Wa dan siqalan, dalam keadaan berat. Siqalan, dalam keadaan berat. Okey. Fa amma man thaqulat mawazinu. Tu cerita dia. Saqulat tu dalam keadaan berat. Wa dan jahidu, berjihadlah kamu. Jahidu, berjihadlah kamu. Bi, dengan amwalikum, harta benda kamu. Amwalikum, harta benda kamu. Wa dan anfusikum, diri-diri kamu. Anfusikum, diri-diri kamu. Fi sabilillah, di jalan Allah. Fi, terjemah dia di. Sabilillah, jalan Allah. Zalikum, demikian itu. Zalikum, demikian itu. Khairun, lebih baik. Khairun, lebih baik. Lakum, bagi kamu. In, jika. Kuntum, kamu semua. Kuntum, kamu semua. Ta'lamun, mengetahui. Ta'lamun, mengetahui. Okey, Puan Rosnah terjemahkan. Puan Rosnah Husin, tolong terjemahkan boleh? Bismillah. Berangkatlah kamu ke medan peperangan di dalam keringangan dan keadaan dan dalam keadaan berat, dan berjihadlah kamu dengan harta benda kamu dan diri-diri kamu di jalan Allah. Demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu semua mengetahui. Okey, baik. Kita dah beritahu minggu lepas daripada ayat 38. Daripada ayat 38 surah At-Taubah ni sampailah habis penghujung surah, Allah nak menceritakan tentang peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk. Ayat ayat minggu lepas, ayat yang ke-38, Allah Ta'ala tanya orang beriman, wahai orang beriman, kenapa kamu ni bila diajak ke medan peperangan, kamu rasa berat punggung? Senang ceritalah, berat punggung ke bumi. Maksudnya punggung kamu rasa berat nak tinggalkan rumah kamu,
berat nak tinggalkan kebun kamu, berat nak tinggalkan perniagaan kamu. Maka dalam peperangan Tabuk ni, Allah Ta'ala cakap pada semua orang Islam, keluarlah kamu ke medan perang sama ada dalam keadaan ringan ataupun berat. Kerana apa? Dalam kes ni, Allah nak suruh orang Islam keluar habis-habisan sebab mereka terpaksa berhadapan dengan tentera Rom di Tabuk yang berjumlah ratusan ribu. Orang Kristian, orang Rom ramai. Maka Imam Qurtubi beri tafsiran. Okey, minggu lepas saya ceritakan, orang-orang Madinah masa tu, mereka berat nak keluar pergi perang Tabuk sebab musim panas. Satu, musim panas. Yang kedua, baru letih tak habis lagi, baru je lepas berperang dengan Puak Hunain. Yang ketiga, musim buah, musim petik hasil, musim menuai, musim kutip hasil. Yang keempat, ekonomi tak berapa bagus masa tu. Ekonomi tak berapa bagus, itu menyebabkan rasa berat punggung ataupun berat nak keluarkan diri ke jalan Allah berperang bersama Nabi SAW. Maka Imam Qurtubi kata ada 8 maksud. Boleh tulis. Apa maksud ringan dan berat? Ada 8 maksud ringan dan berat ni. Pertama, maksud ringan dalam keadaan badan bersegar bersemangat. Maksud ringan tu dalam keadaan badan segar bersemangat. Yang manakala berat pula ialah lawan dia apa? Segar, lemah, kurang semangat. Jadi, tafsiran pertama, keluarlah kamu pergi perang sama ada kamu dalam keadaan badan semangat, segar, ataupun kamu masa tu lembek, badan tak semangat, keluar juga. Itu tafsiran yang pertama yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Boleh? Satu, segar dan tak segar. Semangat dan tak semangat. Yang kedua, maksud khifafan ni ialah kaya. Khifafan, kaya. Ringan maksudnya kaya. Thiqalan, berat maksudnya miskin. Orang kaya ni duit banyak, kita nak ajak pergi Melaka setiap minggu, boleh? Okey, orang kaya. Jom pergi Phuket minggu ni. Okey, boleh, jom. Jom pergi Sabah minggu depan. Okey, boleh, jom. Baru balik 2-3 hari, jom pergi UK pula. Okey, jom. Dia duit banyak, kita nak ajak dia pergi travel setiap minggu pun boleh. Sebab dia duit banyak. Itu masuk ringan. Okey, orang tak ada duit, kita ajak nak pergi dekat-dekat je, pergi jalan naik kereta, pergi Terengganu je, dia macam-macam alasan bagi. Padahal tak ada duit. Contohlah, beratlah maksudnya bagi dia. Walaupun perjalanan tu dekat ke Terengganu, tak payah naik flight pun, boleh naik kereta je. Tapi duit tak ada, beratlah. Maka tafsiran kedua Allah Ta'ala yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi ialah, keluarlah kamu pergi perang, berangkatlah kamu pergi perang, sama ada dalam keadaan kamu ringan, iaitu kaya, duit banyak, anytime, anywhere. Okey, sebut aja boleh pergi. Ataupun dalam keadaan berat, tak ada duit. Jadi dalam bab perangan Tabuk ni, kamu ada duit ke, tak ada duit ke, bila Allah suruh pergi, Nabi suruh pergi, tetap kena pergi. Benda lain boleh tangguh. Benda lain boleh tangguh. Dalam bab perang tak boleh tangguh. Itu yang kedua. Yang ketiga, maksud ringan dan berat di sini ialah ringan, muda, berat, tua. Ringan, muda, berat, tua. Maksudnya, wahai orang beriman, keluarlah pergi perang. Sama ada kamu masih muda, gagah, banyak tenaga, ataupun berat. Maksud berat itu dah tua. Budak muda, umur belasan tahun, pagi main bola, petang main badminton, malam tu kita boleh ajak lagi main futsal. Pagi dah main bola, petang badminton, malam tu dia main futsal. Boleh? Boleh. Orang tua, pagi main bola, petang tidur, esok tak boleh bangun pergi kerja. Contohlah. Sebab nak cerita tenaga dah kurang, dah makin lama makin lemah. Biasa, semua orang menghadapinya. Jadi dalam bab Tabuk ni, kamu masih muda, kuat bertenaga, atau kamu dah tua, tak kisah umur berapa pun, tetap kena keluar pergi perang juga. Ini tafsiran ketiga oleh Imam Al-Qurtubi. Yang keempat maksudnya ialah sama ada kamu ada rintangan ataupun tiada rintangan. Ini yang keempat. Masa tu anak-anak baru nak masuk sekolah. Masa tu buah sedang nak dipetik, contohlah. Masa tu isteri dah mengandung 8 bulan, contohlah. Kita kata semua ada rintangan lah, tu ada rintangan. Isteri dah nak bersalin, okey. Anak nak masuk sekolah, buah nak dipetik, rumah tengah renovation, contohlah. Tu kita panggil rintangan-rintangan.
Jadi ada orang duit ada. Duit ada, apa lagi? Duit ada, kelengkapan cukup, muda. Tapi masa kita ajak dia pergi travel tu tak boleh lah. Rumah dia tengah renovate. Saya takkan nak tinggal contoh. Itu masuk rintangan. Jadi, maksud yang keempat ni ialah sama ada kamu ada rintangan atau tak ada rintangan, tetap kena keluar pergi perang juga. Ustaz, isteri dia nak bersalin takkan dia kena tinggalkan juga. Isteri dia nak bersalin, kena tinggalkan juga. Sebab dalam bab peperangan ni tak guna kalau kamu duduk rumah semata-mata nak jaga isteri nak bersalin tapi negara Islam ditewaskan. Apa manfaat kamu dapat? Orang nak serang negara kamu, kamu masih sibuk nak jaga isteri bersalin. Kamu tahu tak, kesan kamu selamat lagi perang tu boleh jadi kekalahan pada umat Islam. Lepas pada ni, tak guna isteri kamu bersalin selamat. Melahirkan anak, isteri kamu selamat, anak yang baru lahir selamat. Tapi semua kena jadi hamba abdi kepada orang kafir. Apa faedah? Apa faedah? Kalau kamu pergi perang, katakanlah kamu syahid, okey, tapi Islam dapat kemenangan, kamu syahid, isteri kamu, anak kamu masih lagi orang merdeka. Masih lagi orang merdeka. Sebab tu dalam bab Tabuk ni tidak ada alasan. Tak boleh bagi alasan. Okey, walaupun kamu kata alasan kamu besar tapi tak. Khifafan wasiqalan ni maksudnya semua kena keluar. Tak boleh bagi apa-apa alasan. Yang kelima, Imam Qurtubi kata, keluarlah kamu berperang dalam keadaan ringan atau berat. Maksud ringan ialah bujang. Maksud ringan ialah bujang. Manakala maksud berat ialah dah berkeluarga. Maksud ringan, bujang. Orang bujang ni, dia nak travel 5-6 bulan ke, dia nak travel 10 bulan, 2-3 tahun ke, dia bujang pun masalah. Dia bujang. Dia sekadar rindu mak ayah tu tak adalah kita kata besar sangat. Tapi orang dah berkeluarga, pergi haji je pun, baru sebulan lebih dah menangis, teringat kat anak, contoh. Anak, tak sama kita rindu mak ayah dengan rindu anak, lain. Okey? Jadi, orang dah berkeluarga, nak tinggal keluarga pergi perang, berat sikit hati. Walaupun duit ada, muda, contohlah, tapi dah ada family. Masa pergi perang, teringat kat family, teringat kat anak. Okey? Tapi kalau orang bujang, bila? Anytime, cakap je. Kita bujang, tak terikat dengan siapa-siapa, boleh pergi perang. Jadi, maksud yang kelima ialah, sama ada kamu dah berkeluarga ke, belum berkeluarga ke, bila datang seruan perang, kamu tetap kena pergi perang. Yang keenam, berani dan pengecut. Lumrah, manusia ada pemberani, ada penakut. Itu lumrah bagi manusia. Tapi dalam bab peperangan Tabuk ni, bila Allah Ta'ala suruh keluar sama ada dalam keadaan ringan ataupun berat, kamu tak boleh bagi alasan, saya penakut lah, saya tak boleh keluar. Tak. Kamu pemberani ke, kamu penakut ke, bila datang suruhan Allah pergi perang. Tak guna kamu jadi penakut, duduk rumah, nanti atas alasan, aku ni kalau perang takut juga, okey, tak guna. Nanti musuh datang tawan kamu, penakut kamu tak ada faedah lagi. Kamu takut ke tak takut ke, kalau kamu tak nak pergi perang, nanti kamu tetap akan dizalimi, mungkin dibunuh, dijadikan hamba, tawanan oleh pihak musuh. Mana nak? Nak jadi penakut yang bermati-matian melawan musuh, ataupun nak jadi penakut yang hina, tetap dihina oleh musuh. Boleh jadi mati juga nanti. Pilih. Yang ketujuh. Maksud ringan ialah kamu merupakan tentera sampingan. Ada tentera, dia panggil tentera utama, yang akan mula-mula masuk serang musuh. Itu tentera utama. Ada tentera yang kita kata askar biasa, askar private biasa. Jadi, dalam bab peperangan Uhud ni, peperangan Tabuk ni, kalau kita sekadar askar biasa, kita tak adalah kena merumpuh pihak musuh di barisan hadapan. Ringan sikit nak pergi perang. Tapi kalau kita jadi orang yang terpaksa menyerang musuh di barisan hadapan, berat sikit. Jadi Imam Qurtubi kata dalam maksud yang ringan dan berat ni ialah sama ada kamu di bahagian tentera barisan hadapan ataupun kamu tentera sampingan. Okey, maksudnya askar biasa, kamu tetap kena pergi perang juga. Kamu tetap kena pergi berperang juga. Yang ke-8, maksud ringan dan berat ialah berkenderaan. Sama ada kamu ada kenderaan ataupun kamu tiada kenderaan. Kamu ada kenderaan ke? Kalau ada kenderaan, ringan. Orang ada kenderaan, senang ajak mana-mana.
atau kamu tak ada kenderaan, kamu tetap kena pergi juga. Dalam riwayat-riwayat kata seramai 30,000 orang sahabat. 30,000 orang sahabat menyertai perang Tabuk bersama Nabi SAW. Okey, boleh? Okey, baik. Ada seorang sahabat Nabi SAW nama dia Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah radhiyallahu anhu beberapa tahun setelah kewafatan Rasulullah SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar telah berlalu. Okey, zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Talhah ni sahabat Nabi yang besar lah. Zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu datang seruan pergi jihad, kena naik kapal. Naik kapal ni jihad kat luar negara, naik kapal. Maka anak dia kata, wahai ayah, anak-anak Abu Talhah ni lah, anak dia kata, wahai ayah, ayah telah pun berperang di zaman Rasulullah. Ayah juga telah pun berperang di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ayah juga telah keluar berperang di zaman Sayyidina Umar. Sekarang, bagilah kami anak-anak ni pula. Bagi kami, anak-anak ni pula lagi keluar perang. Ayah duduk relax lah, dah lama dah buat kerja ni. Ayah dia kata, wahai anak-anakku, tidakkah kamu mendengar firman Allah? Infiru khifafan wasiqalan. Dia baca ayat ni. Kamu dah tua bangka, dah nyanyok dan sebagainya, bila datang seruan jihad, kamu tetap kena pergi berjihad. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang digelar Farisu Rasulullah SAW, horseman, tentera berkuda. Rasulullah SAW digelar. Nama dia Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Dia ni setiap peperangan yang Nabi sertai, semua disertai. Masa Rasulullah dah wafat, lepas beberapa tahun kemudian tu, dia dah tua dah. Dia dah tua dah. Suatu sahabat-sahabat nak pergi perang, dia pun nak pergi perang juga dalam keadaan kena diusung. Orang kena usung ni dah tua, gemuk, tak larat, orang kena usung. Orang tanya nak pergi perang juga ke? Ya. Kenapa nak pergi perang juga? Dia kata, bukan ke Allah Ta'ala. Padahal dia kategori uzur lah. Tapi dia pun jawab, bukan ke Allah Ta'ala kata, infiru khifafan wasiqalan. Sorry, cerita Abu Talhah tadi, cerita Abu Talhah yang dia nak pergi juga, anak dia tak, anak dia kata biar anak dia pergi. Dia pun keluar bersama tentera Islam masa tu, naik kapal. Dan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dalam peperangan tu dia syahid. Dalam peperangan tu dia syahid. Maka oleh kerana Abu Talhah ni sahabat besar, sahabat yang besar, Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia sahabat yang besar. Maka tentera muslimin tak sampai hati nak campak jenazah dia dalam laut. Mereka berlayar di laut untuk cari kawasan darat, nak kebumikan dia kawasan darat juga. Selama 7 hari 7 malam barulah mereka jumpa sebuah pulau. 7 hari 7 malam barulah sahabat-sahabat ni jumpa sebuah pulau. Lalu dia dikebumikan di pulau tersebut. Kat mana wallahu alam tak ada beritahu. Tapi riwayat mengatakan bahawasanya selama 7 hari 7 malam dia dalam keadaan jenazah, mayat, badannya tidak berbau busuk dan tidak berubah keadaan kulitnya dan juga isinya. Orang semangat perang ni mati syahid. Mati syahid. Pada tahun 60-an ke 70-an. Masa tu nak Arab Saudi nak buat jalan. Terpaksa ambil kawasan kubur kat Madinah. Kawasan kubur dan terpaksa kawasan kubur tu kubur sahabat. Terpaksa alih lah nak buat jalan. Memang tu je laluan dia. Maka kerajaan Arab Saudi putuskan gali, pindahkan kubur sahabat tu. Jadi masa gali, ada satu kubur sahabat. Okay. Kulitnya masih elok dan masih ada kesan darah yang baru pada tubuh dia. Kesan darah yang baru. Padahal mereka meninggal 1,400 tahun lepas. Masa tu mungkin 1,300 tahun lepas. Bila ditanya kubur siapa? Kubur Hamzah radhiyallahu anhu. Bapa saudara Nabi SAW. Okey, jadi kemudian Al-Miqdad bin Al-Aswad ni, dia dah tua gemuk, tanya nak pergi perang, dia suruh usung dia. Orang tanya nak pergi perang juga? Ya, nak pergi perang juga. Kenapa? Dia kata, bukankah Allah Ta'ala berfirman, infiru khifafan wasiqalan. Pergi keluar perang, sama ada dalam keadaan berat ataupun ringan. Boleh? Kemudian Allah Ta'ala kata, pergi keluar berperang tu, untuk apa? Berjihad. Dengan harta benda dan diri-diri kamu di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua perkara yang kita buat untuk naikkan agama Islam, nama dia jihad. Saya tinggalkan mak ayah, tinggal family, pergi belajar kat Mesir, contoh. Niat saya balik nak sebarkan Islam, contoh. Jihad nama dia. Jihad nama dia.
Okey, saya contoh bukan ustaz tapi saya berkhidmat untuk jadi tukang masak pada pelajar-pelajar agama ni. Contoh, saya khidmat jadi tukang masak. Mudah-mudahan mereka dapat belajar dengan senang, dapat menghafal dengan senang, lepas tu boleh sebarkan agama dengan tenang. Jihad walaupun tukang masak saja. Contoh. Saya doktor contoh. Saya setiap minggu saya akan pergi kat sekolah agama ni, saya akan bagi rawatan percuma untuk pelajar-pelajar. Supaya mereka ni tidak ada penyakit, dapat belajar dengan tenang, dapat belajar dengan baik, supaya dapat mudah urusan pengajian mereka. Jihad juga nama dia. Tetapi perkataan-perkataan jihad yang Allah sebut dalam Quran, okey, ulama kata semuanya memberi makna jihad fi sabilillah, angkat senjata lawan pihak musuh. Ya, tak dinafikan yang saya cerita tadi semua nama dia jihad, tapi jihad yang dimaksudkan dengan ayat-ayat dalam surah Taubah ni adalah mengangkat senjata melawan pihak musuh. Kemudian Allah Taala kata dengan harta benda, ada sikit bawa sikit, ada banyak bawa banyak. Asma radhiyallahu anhu masa peperangan Tabuk, dia infakkan 100 ekor unta yang membawa penuh muatan dengan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Baik. Dalam ibadat-ibadat lain kita boleh tangguh. Contoh pengajian tafsir, boleh tangguh tak apa, tak sebab minggu ni, minggu depan. Walaupun tangguh tu tak baik, walaupun menangguh-nangguh amal kebaikan tu bukan satu kebaikan, tetapi mudarat dia kurang. Okey, patutnya kita buat haji tahun ni tapi tangguhlah buat tahun depan. Tak apa, tak ada masalah. Patutnya buat umrah bulan ni tapi saya tak ada sibuk sikit, tak jadi umrah bulan ni, umrah tahun depan. Tak apa, tak ada efek. Okey, sepatutnya apa lagi? Sepatutnya saya kena mulakan kelas pengajian tafsir kat surah sekian-sekian bulan ni, tapi saya tangguh bulan depan. Tak apa, tak ada efek. Tapi dalam bab berperang, musuh nak datang serang orang Islam, peperangan Tabuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi kenapa? Rasulullah dapat berita tentera-tentera Rom telah menyiapkan pasukan yang besar untuk menghancurkan Islam. Pasukan Rom, mereka tak senang dengan kebangkitan Islam di Mekah, di Madinah. Mereka tak senang dengan kekalahan orang musyrikin. Mereka dengar orang Islam ni boleh jadi satu tentera yang kuat yang boleh mengalahkan mereka satu hari nanti, jadi mereka nak hapuskan. Jadi, kalaulah bab perang kita nak tangguh, musuh datang nak serang kita, kita pun tangguhlah sebab apa? Nak petik buah. Okey? Tangguh sebab apa? Tangguh sebab anak nak masuk sekolah. Tangguh sebab apa perang? Tak nak gila lagi sebab isteri nak bersalin. Apa berlaku? Habislah. Sebab tu dalam amal-amal lain, bukan solatlah, amal-amal lain, kalau kita tangguh, tak baik sebenarnya. Tapi tak berdosa besar sebab apa? Tidak ada efek pada orang Islam. Tapi dalam bab jihad, berdosa besar kalau tangguh bila datang seruan, sebab efek dia bukan kamu seorang. Efek dia satu negara. Efek dia satu umat binasa. Sebab tu Allah Ta'ala kata, itu lagi baik bagi kamu. Walaupun masa tu kamu bagi alasan isteri nak bersalin, anak nak masuk sekolah. Okey, tu alasan kita kata logik lah lagi. Yang alasan lagi tak logik, musim petik buah. Musim nak kutip hasil. Musim panas sangat. Jadi, saya ulang balik, dalam ibadat lain, menangguh-nangguhkan pun tak baik. Walaupun tak berdosa tapi tak baik. Tapi dalam bab menangguhkan peperangan, bila sampai seruan, hukumnya berdosa besar. Kerana apa? Kerana kamu memudaratkan orang-orang Islam yang lain. Allah kata itu lagi baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Setengah-setengah amalan kita boleh bagi alasan. Okay, saya tak boleh lah pengajian agama malam ni, saya tak sihat. Saya tak ada semangat lah hari ni. Saya kurang semangat lah hari ni. Boleh? Kita biasa solat tahajud, tiba-tiba ini rasa letih sangat badan, tak nak solat tahajud. Tak apa. Rugilah, tapi tak adalah efek pada orang lain. Okey, saya biasa baca Quran satu juzuk setiap hari, tapi hari ni rasa lemah sikit badan, penat balik ke kampung semalam. Saya tak nak baca lah ini Quran satu juzuk. Tak apa. Tak berdosa, tapi rugi je lah di sudut pahala. Efek untuk orang lain ada? Tak ada. Dalam peperangan, lebih-lebih lagi masa musuh nak serang negara Islam, kita menangguh-nangguhkan sama ada alasan atau tak ada alasan, semua tak boleh kerana semuanya memberi kesan yang besar pada umat Islam. Seterusnya, jikalau ayat baru, ayat 42. Jikalau kana adalah ia aradan, tujuan. Terjemah aradan, tujuan. Okey.
Qariban yang dekat. Qariban yang dekat. Wa dan safaran perjalanan. Safaran perjalanan. Kita panggil Melayu lah. Kita panggil safar lah dalam Melayu kan. Qasidan yang singkat. Qasidan yang singkat. La nescaya. La nescaya. Jikalaulah ia tujuan yang dekat dan perjalanan yang singkat. La nescaya. Ittaba'uka. Mereka pasti mengikut kamu. Ittaba'uka. Mereka pasti mengikut kamu. Mereka tu siapa? Orang yang tak nak pergi perang ni lah. Mengikut kamu. Wah dan. Lakin tetapi. Terjemah lakin tetapi. Ba'udat jauh. Ba'udat ia jauh. Terjemah ba'udat ia jauh. Ba'udat ia jauh. Alaihim ke atas mereka. Alaihim ke atas mereka. Asyuqah kesusahan. Asyuqah kesusahan. Okey, baik. Daripada perkataan asyuqah ni, keluarlah perkataan masyaqqah. Pernah dengar tak masyaqqah? Kesusahan. Okey, Puan Mainun. Tolong terjemahkan Puan Mainun ayat kita 42 ni, yang baru masuk ni. Jikalau adalah dia tujuan yang dekat dan perjalanan yang singkat, nescaya mereka mengikuti kamu. Dan akan tetapi ia jauh ke atas mereka kepayahan kepada mereka. Baik. Okey. Kenapa? Berapa jarak daripada Madinah ke Tabuk? Berapa jarak dia? Lebih kurang 692 km. Lebih kurang jarak daripada Madinah ke Tabuk 692 km. Okey, baik. Sorry. Allah Ta'ala kata, kalaulah peperangan tu tujuan yang dekat. Baik. Orang Islam, okey, orang kafir, dia akan berperang. Bila dia rasa kita boleh menang dengan pihak musuh, bila kita yakin boleh dapat harta rampasan perang. Itu orang kafir punya style. Kalau orang kafir rasa tak boleh nak perang, tak boleh nak lawan ni, apa mereka akan buat? Kalau tak boleh lawan mereka, join them. Betul kan? Kalau tak boleh lawan mereka, sertai mereka. Tapi kalau dia tengok boleh makan pihak musuh ni, negara ni tak besar, tentera dia pun tak ramai, senjata dia pun tak kuat mana, kita kalau datang serang 3 hari selesai. Jadi, apa maksud peperangan orang kafir? Maksud peperangan orang kafir ialah nak tawan sebuah negara, nak dapat harta ghanimah. Itu maksud peperangan orang kafir. Kalau rasa confirm boleh dapat, mereka keluar pergi perang. Kalau rasa tak boleh dapat, baik tak payah pergi perang. Lebih baik tak payah pergi perang. Sama juga Allah cerita surah ni, salah satu nama dia apa? Al-Fasihah. Apa dia Al-Fasihah? Yang merungkaikan rahsia, yang menyingkap rahsia. Orang munafik ni, zahir dia beriman, tapi dalam hati dia ada rahsia yang kita orang berislam tak tahu. Apa rahsia dia? Dia hanya akan join peperangan sekiranya dia yakin peperangan tu boleh confirm dapat harta ghanimah, dia join. Tapi kalau peperangan tu dia pun tak pasti boleh menang ke kalah, silat-silat nak kalah ni, buat apa dia join? Sebab tu Allah kata, kalaulah tujuan peperangan tu tujuan yang dekat. Jadi ingat tujuan yang dekat ni bukan jarak. Bukan tujuan dekat tu maksudnya distance, perjalanan tu bukan. Maksud tujuan yang dekat adalah harta ghanimah. Tulis kat situ. Maksud tujuan yang dekat bukan dekat tu maksudnya tempoh harta ghanimah. Orang Islam berperang, apa tujuan dia? Redha Allah, dapat pahala yang banyak, dapat akhirat, dapat syurga. Dekat ke jauh? Jauh. Redha Allah tu kat akhirat baru nampak. Syurga kat akhirat baru nampak. Tempat-tempat yang cantik, pandang-pandang yang indah kat akhirat baru nampak. Kalau dalam peperangan tu dapat ghanimah sekali, tu bonus. Kalau dalam peperangan tu orang Islam menang, dapat harta ghanimah, itu bonus. Itu bukan maksud tujuan orang Islam pergi perang. Betul? Jadi orang Islam ni dia perang, menang ke, kalah ke, seri ke, orang Islam nak redha Allah, nak syurga. Jadi tujuan orang Islam perang, matlamat dia jauh, akhirat. Sebab tu 100, 1000 boleh lawan 3000. 313 dapat lawan 1000.
Sebab ghanimah bukan maksud orang Islam pergi berperang nak dapat akhirat. Akhirat dekat ke jauh? Jauh. Nampak tak? Tak nampak. Jadi kalaulah Nabi ajak sahabat-sahabat lawan orang kafir yang negaranya kecil. Bukan macam Rom. Bukan macam Rom ni. Tenteranya tak ramai. Walaupun jarak lagi jauh pada Tabuk, tapi orang-orang Madinah ni tahu Rasulullah ajak kita tu pergi lawan negara kecil je negara tu, tentera dia tak ramai tapi dia kaya, banyak minyak negara tu, banyak emas negara tu. Maka geng-geng munafik yang lemah iman ni nak pergi beri je. Kenapa? Confirm menang. Confirm dapat tahu ghanimah. Biarlah jarak jauh pun tapi confirm menang, apa masalah? Jomlah pergi. Jadi orang yang matlamatnya akhirat, tidak ada istilah susah nak menghadapi peperangan. Orang yang matlamatnya dunia, dia akan tengok dululah. Matlamatnya dunia dia akan tengok. Kalau confirm boleh menang, kita join. Kalau macam ni program bunuh diri ni, kita 1,000 nak lawan 3,000 macam program bunuh diri ni. Kenapa kita nak join? Itu maksud tempat yang dekat. Tengok ciri-ciri orang munafik. Orang munafik ni dia akan join kalau peperangan dia yakin boleh menang. Tengok surah An-Nisa. Tolong baca penghayati surah An-Nisa. Muka surat 89. 89 ayat 72 dan 73. 72 dan 73. Tolong baca penghayati. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat tidak mahu ke medan perang. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepadaku kerana aku tidak ikut berperang bersama mereka. Dan sesungguhnya jika kamu mendapat kurniaan daripada Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperolehi kemenangan yang agung. Okey, ayat tu jangan alih lagi page ni. Biar dulu page ni. Lepas ni saya nak minta baca satu ayat lagi. Baik, ni orang munafik. Dia join tentera Islam. Allah Ta'ala kata di kalangan kamu ada orang yang malas-malas. Berat tulang nak pergi perang. Kalau orang Islam pergi perang, dia tak pergi. Kemudian orang Islam ramai mati, kalah. Apa kata mereka? Mujur aku tak pergi. Mujur aku tak pergi. Kalau aku pergi, aku mesti mati katak macam dia juga. Ni mulut orang munafik jahat. Kalau dia tak pergi, dan orang Islam menang dapat tahu ni, dia kata apa? Rugi aku tak pergi. Rugi ke tak pergi? Kalau aku pergi, mesti aku dapat banyak atau ni macam dia orang pergi juga. Nampak? Maksud mereka bukan akhirat, maksud mereka bukan redha Allah, maksud mereka ghanimah, harta benda. Jadi nak pergi peperangan Tabuk, nak lawan yang ratus ribu punya tentera, kita orang Islam 30,000, agak-agak dapat tahu ghanimah ke? Tak dapat ah. Ni macam program bunuh diri, BTS pergi. Nak niat mereka. Tolong teruskan satu ayat lagi penghayati, ayat 74 pula. Kerana itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperolehi kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Orang Islam pergi perang matlamat dia jauh. Redha Allah kat akhirat. Kalah ke, menang ke, mati ke, seri ke, redha Allah tetap dapat. Orang Islam pergi perang, niat dia jauh, redha Allah kat akhirat. Kalah ke, mati ke, menang ke, tetap dapat pahala. Kalau menang dapat ghanimah, bonus. Kalau menang dapat ghanimah itu, bonus yang Allah Ta'ala bagi. Kalau kalah, mati, rugi ke? Tak rugi, dapat syahid. Dapat syahid. Jadi orang kafir, peperangan je, nak menang, dapat ghanimah. Kalau rasa tak boleh menang, kalau rasa tak boleh dapat ghanimah, baik tak payah perang. Baik tak payah perang bagi mereka. Nampak? Waktu Allah kata, Allah surah ni nama dia Fadhihah, membuka rahsia orang munafik, buka pekung orang munafik. Kalaulah peperangan yang kau ajak surah Rasulullah, confirm dapat ghanimah, mesti joinnya, tak nak bagi alasan. Semasa peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Madinah 1,000 orang. Masa peperangan Uhud tahun 3 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah 1,000 orang nak lawan orang kafir 3,000 orang. 1,000 lawan 3,000. Tak sampai medan perang lagi,
Belum sampai medan perang Uhud lagi, 300 balik awal. 300 balik awal dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Okey? Dalam perjalanan balik, dia jumpa Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram adalah ayah kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Haram kata, kenapa balik? Jomlah kita terus berperang bersama Nabi SAW. Apa jawapan Abdullah bin Ubay bin Salul? Tengok muka surat 72. Muka surat 72. Tolong baca dia Puan Wan Nur Aini dengan Puan Zainun Johari. Kongsi telefon ke? Ada dua orang ni. Puan Wan Nur Aini dengan Puan Zainun. Kak Nun ada kat sini. Okey. Bacalah salah seorang. Puan Wan Nur Aini. Boleh tolong baca boleh? Ayat berapa? Page 72. Ayat 166 dengan 167. Okey. Dan apa yang telah menimpa pada hari bertemu dua kumpulan angkatan tentera di medan perang Uhud itu, maka adalah ia dengan izin Allah. Dan dengan tujuan Allah hendak melahirkan dengan nyata akan orang-orang yang beriman. Melahirkan ke menzahirkan? Melahirkan. Saya punya melahirkan. Okey, tak apa. Dan juga dengan tujuan ia hendak melahirkan dengan nyata akan orang-orang yang munafik yang dikatakan kepada mereka, marilah berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, atau pertahankanlah diri, keluarga dan harta benda kamu. Mereka menjawab, kalaulah kami faham ada peperangan dengan sebenar-benarnya, tentulah kami mengikut kamu. Mereka ketika mengeluarkan perkataan itu lebih dekat kepada kufur dari dekatnya kepada iman. Mereka selalu menyebut dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan. Okey, baik. Salah satu tujuan Allah Ta'ala buat peperangan adalah untuk menzahirkan siapa betul-betul beriman, siapa munafik. Ayat ni turunkan pasal Abdullah bin Ubay bin Salul tadi lah. Jadi bila dia lari balik awal, 300 orang ni, tak perang Uhud tak berlaku lagi, dah balik awal 300 orang ni. Jumpa dengan Abdullah bin Haram. Maka dia kata apa dia? Kami balik awal ni sebab kami tak pastilah ada berlaku ke tak berlaku peperangan. Kalau kami pasti berlaku peperangan, kami joinnya, lepas tu tak balik awal. Alasan penipu kali pertama. Alasan kedua dia kata kami tak pandai perang. Kami tak pandai berperang. Kalau kami pandai berperang, kami dah join dah. Alasan yang kedua. Alasan ketiga, dia kata apa dia? Kami tak tahu kenapa kami patut join tentera ini untuk perang. Sebab 1,000 nak lawan 3,000, dia macam program bunuh diri. 1,000 lawan 3,000, dia macam program bunuh diri. Apa maksud macam program bunuh diri? Seolah-olah kita pergi hulur kepala, bunuhlah saya. Nampak? Peperangan yang mereka rasa confirm tak boleh menang, buat apa pergi? Balik lah. Tapi kalau peperangan dengan negeri-negeri atau negara-negara yang kecil, tentera tak ramai, jom kita join. Confirm boleh menang? Siapa tak nak menang? Ini sifat orang munafik. Okay, baik, itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala kata, kalaulah tujuan mereka dekat ataupun perjalanan singkat. Mereka ni, satu orang munafik tak nak pergi perang. Yang kedua orang beriman. Yang lemah imannya, yang bukan munafik, orang betul-betul beriman tapi iman lemah. Dia kata nak pergi jauh-jauh ni, nak pergi jauh ni, susah nak balik tengok kebun. Bukan, mereka masa tu musim menuai kutip hasil. Kalau nak pergi perang jauh-jauh, nak pergi perang jauh-jauh, nanti susah nak tengok kebun. Jadi kalau perang dekat-dekat je senang. Duduk Shah Alam, perang tu kat Subang Jaya. Susah ke tak susah, balik-balik hari. Pagi pergi perang, kodok, petang balik, tengok kebun. Senang lah. Senang, tapi jauh. Jadi oleh kerana jarak tu jauh, berat bagi mereka. Sama ada munafik memang berat lah. Dan juga sama ada orang beriman, yang lemah iman, kalaulah jarak tu dekat, bolehlah mereka ikut. Boleh balik hari, boleh tengok kebun sokmo, contohlah. Ataupun yang ada kedai makan ke, siang pergi perang, malam jaga kedai makan balik. Tak berat contoh. Tapi bila jarak tu jauh, waktu tu rasa berat punggung kat bumi nak keluar pergi perang tu. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, kalaulah maksud mereka nak ghanimah tu boleh tercapai. Yang kedua, kalaulah jarak tu dekat, tak jauh, nescaya
okey, mereka pasti akan ikut kamu. Maksudnya, mereka tidak akan bagi alasan. Mereka pasti tidak akan bagi alasan. Tetapi kerana jauh dan atas mereka kesusahan. Apa maksud atas mereka kesusahan? Kesusahan untuk mencapai matlamat duniawi mereka. Kesusahan untuk mencapai matlamat duniawi mereka. Kita semua, termasuk saya pun, nak tak kerja mudah, gaji besar? Semua orang nak macam tu. Nak tak orang offer kat saya kerja susah sikit ni? Kerja kena panjat tiang elektrik tinggi-tinggi, okey? Kena naik masuk hutan 4-5 hari, gaji besar juga tapi susah. Saya tak nak. Saya tak nak kerja yang susah gaji besar. Saya nak kerja yang mudah, senang, gaji besar. Samalah juga orang munafik ni, mereka nak harta ghanimah. Suka tak dapat harta ghanimah? Suka dapat harta ghanimah. Tapi mereka nak dengan cara mudah. Maksud cara mudah? Kita ramai, orang kafir sikit. Naklah join. Tapi kalau kita sikit, orang kafir ramai, susah tu nak dapat tu. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Lagi semudah, baik tak join. Lagi selamat. Nampak? Sebab tu, ayat yang Puan Hayati baca tadi, Allah kata, orang yang sanggup gadai dunia semata-mata nak akhirat, layak pergi perang. Orang yang sanggup gadai dunia, tak apalah kehilangan dunia jadi dapat akhirat, dia sanggup mati kalau peperangan. Tapi orang yang sanggup gadai akhirat untuk dunia, jangan bawa pergi perang. Takut mati, lari balik awal, menyusahkan orang Islam yang lain. Okey, baik, seterusnya. Wadan. Saya halifuna satu kelak, yahlifuna, mereka akan bersumpah. Yahlifuna, mereka akan bersumpah. Bi, dengan Allahi, nama Allah. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Apa sumpah mereka? Lau, jika. Okey, lau tu jika lah. Istata'na, kami mampu. Istata'na, kami mampu. Jika kami mampu, la nescaya, kharajana, kami akan keluar. Kharajana, kami akan keluar. Ma'akum, bersama kamu. Ma'akum, bersama kamu. Okey, habis tu sumpah dia. Jadi sumpah dia, wallahi, lau istata'na la kharajna ma'akum. Stop. Jadi sumpah dia kita buat pembuka kata, lau tu pembuka kata, ma'akum ni penutup kata. Jadi sampai ma'akum ni habis stop kata-kata mereka. Yuhlikuna, mereka membinasakan. Yuhlikuna, mereka membinasakan. Yuhlikuna, mereka membinasakan. Anfusahum, diri-diri mereka. Anfusahum, diri-diri mereka. Wa, dan Allah ya'lamu, mengetahui, innahum, sesungguhnya mereka, la, benar-benar, kazibun, orang-orang yang berdusta. Kazibun, orang-orang yang berdusta. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Wan Zainon. Tolong terjemahkan Puan Wan Zainon, boleh? Saja. Semula. Puan Wan Zainon saja jalanlah rumah Puan Wan Nur Aini ni. Ya. Kak Nun kata dia tak ada wan. Oh, sorry, maafkan saya. Sorry. Bukan sebab tak bayar bil ya, Puan Zainon. Tak bayar bil telefon, tak ada internet, bukan. Dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jika kami mampu, nescaya kami akan keluar bersama kamu semua. Mereka membinasakan diri-diri mereka dan Allah mengetahui sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Okey. Pernah tak kita tak nak pergi satu tempat? Kita tak sampai nak cakap tak nak. Kita pun create alasan. Okey? Orang ajak kita pergi doa selamat lepas isyak. Orang ajak kita pergi doa selamat lepas isyak. Contohlah. Ataupun orang ajak kita kenduri kahwin. Tapi jauh tu kat hotel KL hari Ahad. Walaupun Sabtu Ahad. Kita malas nak pergi naik hotel di jauh. Ngadak jam KL. Kita tak nak pergi. Kita pun reka alasan lah. Allah, nak saya tuition lah pagi petang hari tu. Kalau anak saya tak tuition, insya-Allah saya pergi. Saya boleh pergi. Tapi anak saya tuition lah. Allahu Akbar. Susah nak pergi. Contoh, kita tipu create alasan. Boleh tak? Boleh. Sama juga jalan yang ni. Mereka sebenarnya memang tak nak pergi. Orang munafik bila tahu jauh, ramai pihak musuh memang tak nak pergi. Oleh kerana mereka tak nak pergi, mereka siap bersumpah depan Nabi. Mereka kata apa?
Wallahi demi Allah, kalaulah kami tidak ada keuzuran, keuzuran tu maksudnya alasan-alasan mereka sendiri, kami mesti keluarnya bersama kamu. Kami ni tak lagi sebab dia mereka alasan lah isteri sakit, anak sakit. Okey, apa lagi alasan mereka? Alasan mereka kami dalam kesusahan, kami tak sihat. Jadi mereka create macam-macam alasan. Ya, Rasulullah sebagai manusia biasa, Rasulullah mana tahu mereka tipu tak tipu. Rasulullah mana tahu sebagai manusia biasa, betul kan? Jadi mereka siap sumpah. Apa sumpah mereka? Demi Allah. Wallahi, kalau kami tidak ada halangan ni, kalau kami tidak sakit, kalau anak kami tak sakit, kalau isteri kami tak sakit, kami mesti keluarnya bersama kamu. Baik. Orang yang tak ada alasan keluar pergi perang, dia bagi alasan. Allah Ta'ala kata, dia rasa seronok bila bagi alasan pada Nabi Muhammad SAW. Nabi percaya, seronok tak? Seronok lah. Kalau kita tipu orang tu percaya, seronok tak? Seronok. Tapi orang yang menipu Nabi, menipu Allah, tak nak pergi perang, Allah kata, mereka sedang membinasakan diri mereka sendiri. Mereka sedang membinasakan diri mereka sendiri. Kerana apa? Dah tak nak pergi perang, berdosa dah. Tipu Nabi lagi, berdosa lagi. Okey? Jadi mereka, kalau mereka tu Islam, bukan munafik, tapi mereka alasan sebab tak nak pergi perang. Contohlah, ni munafik ni biasalah, munafik sumpah tipu ni biasa. Katakanlah orang Islam, dia betul-betul beriman dengan Nabi, dengan Allah, tapi masa tu dia memang sayangkan dunia, tak nak pergi perang. Okey? Dia tak dapat hukum kafir lah. Cuma dosa dia menipu. Allah kata apa? Mereka membinasakan diri mereka dunia dan akhirat. Dunia, kalau dengan sebab kamu tak pergi perang, orang Islam akan kalah dalam peperangan sebab kamu yang reka alasan ni, maka kamu akan tanggung akibat dia, negara kamu, negeri kamu, kampung kamu akan ditawan oleh pihak musuh, kamu akan jadi hamba abdi semua. Ke akhirat, dosa menipu Allah, dosa menipu Nabi, dosa tak nak jadi peperangan dengan sengaja, bertambah-tambah kebinasaan ke akhirat. Allah Ta'ala kata hujung tu, Allah tahu siapa menipu. Allah tahu orang yang menipu. Jadi kita boleh bagi alasan. Betul kan? Kita boleh bagi alasan. Kita anak murid boleh bagi alasan pada guru kita. Kita bekerja, boleh create alasan bagi kat bos kita. Walhal sebab sebenar kita je tahu. Sebab sebenar kita je tahu. Orang lain tak tahu. Betul kan? Bos tak tahu. Kita ada guru, guru kita tak tahu. Ingat, Allah Ta'ala maha mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi munafik bagi alasan pada Nabi sebab apa tak pergi perang. Create alasan tu, create alasan ni, Allah tahu mereka tipu. Mak sumpah. Orang munafik ni sumpah tak ada nilai bagi mereka. Sumpah ni bagi mereka macam ludah air liur. Bila-bila nak keluarkan, keluarkan. Rasa nak lafazkan, lafazkan. Bak dosa, bak dosa tak takut langsung. Sekarang ada tak ramai dia orang Islam sekarang pun. Sebab tu sekarang ni, kalau kena tahan polis, sumpah cik saya tak buat. Polis kata apa? Maaf lah cik, sumpah-sumpah tak pakai sekarang. Kenapa? Kita orang Islam tu, tak mahu Islam lah. Kafir tak cerita, tak orang Islam ni. Selamba je melafazkan rasa perkataan sumpah wallahi tallahi tanpa ada perasaan bersalah takut langsung. Tengok muka surat 356. 356 puan Rohana Hashim. Rohana Hashim boleh tolong terjemah tak? Page 356 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang munafik bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh bahawa jika engkau, wahai Muhammad, perintahkan mereka keluar berjihad, tentulah mereka akan keluar. Katakanlah, janganlah kamu bersumpah kerana taat yang diminta ialah taat yang sebenarnya pada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ayat manis, munafik ni ayat manis. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kepuan ajak pergi perang, mesti kami pergi perang punya. Ni bila ni? Bila belum sampai seruan peperangan. Wallahi kami akan keluarnya. Bila dah sampai seruan peperangan, ternyatalah dengan zahir siapa munafik, siapa tak munafik. Jadi orang munafik sumpah nilai tak? Sumpah tak ada nilai langsung bagi mereka. Allah mengetahui orang-orang yang berdusta. Samalah kita hari ni. Kita kat office. Contohlah kat office kan. Bos kita mana tengok kita buat kerja betul ke tak betul. Bos kita tengok semua orang buat kerja kat laptop masing-masing kat office. Betul kan? Bos kita kan boleh check seorang-seorang ramai tengok kerja. Ada orang
buka laptop kat office tapi jual online. Niaga tudung, niaga pakaian kanak-kanak online. Contoh. Bos tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Ada sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah hafiz, termasuk sekolah tahfiz pun sama juga. Ni ada sahabat ngadu kat saya. Dia ada sekolah tahfiz. Biasalah, ada waktu yang pengetua bagi izin ustaz-ustaz ni untuk keluar pergi ambil anak kat sekolah. Keizinan tu dah dimesyuaratkan dan dipersetujui undang-undang peraturan sekolah. Guru-guru dibenarkan keluar waktu tertentu untuk ambil anak balik semula. Okey, mungkin nak bayar bas mahal dan sebagainya, contohlah kan. Pergi keluar. Okey, katakanlah anak dia keluar 12.30 contoh. Kelas habis pengajian habis pukul 1 contoh. Jadi guru tu dibenarkan keluar 12 suku, 12.40 kena dekat kelas balik. Contohlah. Jadi ikut yang sepatutnya, peraturannya waktu tu, waktu dia bekerja dengan madrasah, dengan tahfiz dia. Dia hanya diberi keluar untuk ambil anak, balik rumah, masuk kelas balik. Betul kan? Tapi guru ni pandai. Keluar pergi ambil anak, hantar barang COD. Hantar barang dia berniaga pun tak kisahlah. Bukan seorang madu lah, dia berniaga benda lain. Dia keluar pergi ambil anak, dia pergi melancong ke lain sikit, hantar barang, ambil duit lah, niaga, masuk kelas balik. Pengetua mana tahu, dia keluar pergi ambil barang, dia hantar barang, pergi melancong tempat lain. Sedangkan keizinan yang diberi hanyalah untuk ambil anak masuk balik. Itu contoh. Ni ada orang ada ustaz dia buka tahfiz, dia kata ustaz-ustaz dia pandai juga. Okey, maksudnya tak jujur. Jadi orang lain tak tahu. Mana ada orang tahu? Dia je tahu. Dia melencong ke mana. Takkanlah pengetua nak ikut belakang dengan kereta. Oh, dia pergi mana ni? Ambil anak pergi lain. Tak tekak. Sebab tu, kita kata apa? Orang yang menipu, sama ada bos dia ke, guru dia ke, siapa-siapa, dia sedang membinasakan diri dia sendiri. Allah mengetahui orang berdusta. Banyak lagi lah nak cerita, bukan guru tahfiz saja. Berapa ramai orang yang masuk kerja, paskat keluar pergi sarapan 2 jam, lepas tu masuk balik. Sedangkan dia dibayar gaji untuk buat kerja pada masa tersebut. Ini berlaku. Kalau iman lemah, maka kat mana-mana saja berlaku. Ustaz tak ustaz pun semua sama je. Okey, baik, seterusnya. Afa telah memaafkan. Afa, terjemah dia telah memaafkan. Allahu oleh Allah. Anka terhadapmu. Anka terhadapmu. Mu tu Nabi Muhammad SAW. Telah memaafkan oleh Allah anka terhadapmu. Mu tu Nabi Muhammad. 5. Kenapa? 5. Kenapa? Okey, mengapa? Azinta engkau memberi izin. Azinta engkau memberi izin. Lahum kepada mereka. Okey, baik. Sebelum terjemah kepada mereka tu, tulis dalam bracket. Azinta engkau memberi izin. Okey. Sorry ya. Lahum kepada mereka. Teruskan tulis lahum kepada mereka. Maafkan saya. 5. Kenapa? Azinta engkau beri izin. Azinta kau beri izin. Lahum kepada mereka. Tulis dalam bracket untuk tidak menyertai peperangan. Untuk tidak menyertai peperangan. Contoh. Okey, contoh. Tuan-tuan semua kerja dengan saya. Bawah saya kat office. Maka office buat kursus, semua staff kena pergi. Buat kursus kat mana? Kat mana kat hutan mana-mana tak kisahlah, semua kena pergi. Camp motivasi dan sebagainya. Contohlah. Jadi ada orang tak nak pergi. Bila tak nak pergi, dia create alasan. Bos, boleh tak saya tak nak pergi sebab isteri saya nak bersalin. Sebab ni. Contohlah, dia create alasan. Mak saya sikit tenat, contoh, dia kelentong. Jadi sebagai manusia biasa, saya bukan nak pergi cek mak dia sakit tak sakit. Saya kata apa? Bolehlah, tak payah pergi, tak apalah. Awak tak apalah, awak dikecualikan. Itu maksud kat sini. Ya Rasulullah, Allah Ta'ala kata, kenapa engkau bagi izin kepada mereka untuk mereka tak pergi peperangan? Bila datang seruan ni, datang seruan pergi jihad, semua kena pergilah. Jadi orang yang tak nak pergi, kena bagi alasan pada Nabi. Boleh tak? Boleh tak? Okey, baik. Hatta sehinggalah ya tabayyana jelas ataupun nyata laka bagimu tu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, allazina orang-orang yang sadaqu benar okey, wa dan
dalam bracket tulis sehinggalah. Sadaku benar. Wa dan dalam bracket tulis sehinggalah. Ta'lama kamu mengetahui. Ta'lama kamu mengetahui. Al-kazibin, orang-orang yang berdusta. Al-kazibin, orang-orang yang berdusta. Okey, baik. Terjemahkan dia. Tuan Haji Syafiq Yusof. Tuan terjemahkan Tuan Haji Syafiq. Telah memaafkan oleh Allah terhadapmu kenapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak menyertai peperangan sehinggalah jelas bagimu orang-orang yang benar dan sehinggalah kamu mengetahui orang-orang yang berdusta. Okey, baik. Allah Ta'ala nak tegur Nabi ni. Dalam ayat ini Allah nak tegur Nabi. Nabi ada buat satu kesilapan ataupun kesalahan. Apa kesilapan Nabi atau kesalahan Nabi? Salah dalam ijtihad. Salah dalam ijtihad. Bukanlah buat dosa. Salah dalam ijtihad. Okey? Dalam kes ni, ada orang munafik minta izin tak nak pergi perang. Orang munafik jumpa Nabi minta izin tak nak pergi perang. Okey, mereka minta izin tak nak pergi perang. Sebagai manusia biasa, Nabi manusia biasa, dari satu sudut, mana tahu dia tipu ke dia tak tipu dengan alasan tersebut. Jadi bila dah bagi alasan, Nabi terima, Nabi pun bagi izin tak pergi perang. Nabi punya ijtihad, oleh kerana dia bagi alasan, Nabi anggap alasan tu sesuai, maka Nabi pun bagi izin dia tak join peperangan. Maka Allah Ta'ala kata, kenapa kau bagi izin? Jadi kesalahan ijtihad Nabi di sini adalah kesalahan membagi izin pada mereka tak join peperangan. Berdosa ke? Tak berdosa pun. Tak berdosa pun bila Nabi buat macam ni. Cuma Allah nak sepatutnya, Allah nak sebetulnya dalam kes ni jangan bagi izin langsung. Orang yang minta izin tu, create alasan tu, reka alasan ni, Nabi mana tahu dia reka. Orang bagi alasan ni, walaupun kamu nampak alasan tu besar, sepatutnya kamu jangan bagi izin juga pada mereka. Cuma, kesantunan, kelembutan yang Allah Ta'ala ajar dalam ayat ini, sebelum Allah menyatakan kesalahan Nabi, Allah cakap dulu, aku dah maafkan kau ni. Biasa orang tu, kita cakap ke malas, kita bos, kerja kita buat salah. Kita hentam, kenapa gini. Dia moyok muka, merah muka, malu, kecewa, sedih sebagainya. Esok barulah kita kata, tak apalah saya maafkan awak. Esok baru kata macam tu, baru lega hati dia esok. Tapi ni Allah Ta'ala nak mengajar kesantunan pada kekasihnya. Allah nak tegur salah dia. Sebelum tegur Allah Ta'ala kata, aku dah maafkan kau. Jadi kita nak tegur orang bawahan kita, nak tegur pasangan kita, nak tegur adik-beradik kita, guna cara macam ni. Minta maaf ya. Minta maaf. Okey, tak adalah salah mana pun. Cuma baiknya buat macam ni. Okey. Sebelum kita cakap kesalahan orang tu, kita dah cakap dah kemaafan. Tapi semua benda boleh buat macam ni ke? Tak. Anak kita tak pakai tudung keluar rumah. Anak perempuan kita tak pakai tudung keluar rumah, kita pun cakap, ibu maafkan kamu. Keluar tudung tak pakai rumah. Keluar tudung tak pakai rumah, sorry. Keluar rumah tak pakai tudung. Cuma lepas ni, pakailah tudung ya. Boleh ke tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kesalahan Nabi dalam ayat ini, Allah guna lafaz maaf dulu kerana kesalahan Nabi dalam bab ijtihad. Ijtihad. Bukan dalam bab halal haram. Bukan dalam bab halal dan haram. Dalam bab haram mana ada maaf bagimu? Anak keluar rumah tak pakai tudung, boleh tak guna ayat? Ibu maafkan kamu, keluar rumah tak pakai tudung, cuma akan datang pakailah tudung. Tak boleh. Bab pakai tudung tak pakai tudung bukan ijtihad, memang tak boleh pun, dosa pun. Memang tak betul pun, tak berdosa, memang salah pun. Okey? Kadang-kadang mungkin pelajar kita ataupun sahabat kita menggunakan perkataan tak sesuai. Okey, menggunakan perkataan tak sesuai. Contoh perkataan sepatut kita guna meninggal dunia, disebut perkataan mati contoh. Dia terjemah Nabi mati contoh. Okey, kita pun tegur. Awak terjemah salah tu. Okey, awak terjemah salah tetapi tak apalah, saya maafkan awak.
Sepatutnya untuk Nabi waktu tu malah wafat, meninggal dunia pun okey dah. Ini Nabi mati kasar sangat. Ini kita panggil ijtihad. Kesalahan yang tak sampai tahap haram berdosa. Orang tu cakap Nabi mati, bukannya berdosa pun. Bukannya haram pun. Cuma dalam ijtihad, okey, guna perkataan yang lagi nampak bersopan. Guna perkataan yang nampak lagi sesuai. Tu boleh tegur guna perkataan. Tak apalah, saya tak marah pun. Kita Melayu macam ni lah. Awak buat tu tak betul, tapi tak apalah, saya tak marah pun. Cuma bagusnya buat macam ni lagi. Jadi kita nak guna perkataan saya tak marah pun tengok apa ayat dia. Okay, kita bos. Pekerja kita buat kerja. Okay, sepatutnya buat cara macam ni. Tapi dia buat cara yang lain. Dan cara yang lain dia buat tu pun tak adalah merugikan syarikat pun, contoh. Jadi kita kata apa dia? Saya tak marah pun buat macam ni. Cuma bagusnya buat macam ni. Nampak? Itu dalam bab perkara tak melibatkan halal haram. Tapi dalam bab halal haram, tak boleh ada perkataan maaf. Dia kena taubat baru boleh. Dia kena taubat dulu barulah boleh kita gunakan dia. Jadi Allah Ta'ala cakap pada Nabi, kalaulah Allah Ta'ala tak guna lafaz afa tu dalam ayat ni, Nabi akan sedih tau. Nabi akan sedih. Okey? Walaupun salah tu salah ijtihad. Walaupun salah tu salah ijtihad, Nabi akan sedih. Tapi Allah Ta'ala tak nak beratkan Nabi dalam kes ni. Allah Ta'ala tak nak buat Nabi risau dalam kes ni. Allah guna lafaz afa, telah memaafkan. Nampak? Bila tegur macam ni, orang tu tak adalah rasa bersalah sangat, rasa malu sangat, rasa hina sangat, rasa apa lagi? Rasa kecewa sangat. Okey? Tuan-tuan tahu kan? Saya biasa gurau. Okey? Gurau bab kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Gurau. Nak buat tak boleh gurau je lah. Saya dijemput ceramah kat Surau Polis Seksyen 8, Surau IPK. Surau IPK, Seksyen Polis, Seksyen 8 Shah Alam, Surau Polis. Jadi dalam ceramah tu pun kadang-kadang saya gurau-gurau lah. Sebut kahwin 2, 3, 4. Gurau-gurau macam dengan tuan-tuan biasa. Saya gurau dalam ceramah tu. Maka lepas habis ceramah ada seorang grup muslimat ni. Dia pun kata, Ustaz, minta maaf ya Ustaz. Ustaz ceramah okey. Semua orang sini suka Ustaz ceramah. Muslimat pun suka bila tengok Ustaz ceramah. Cuma boleh tak jangan sentuh sangat bab poligami tu. Sebab ada orang dia tak senang lah kalau Ustaz selalu sentuh bab poligami tu. Saya pun kata, tak apalah lepas ni saya tak sentuh lagi, saya buat terus je. Okey? Jadi, contoh lah tu Jadi, dia nak tegur saya, salah ke saya dalam ceramah sentuh bab poligami? Haram ke? Bukan haram pun. Saya pun bukan suruh orang bawah saya buat. Saya bukan hasut dia orang buat pun. Sekadar nak cerita saja-saja, contohlah, bukan haram pun. Cuma dia nak tegur tu, dia guna perkataan maaf dulu. Dia kata tak salah pun, cuma terbaiknya macam ni. Tu contoh teguran. Jadi saya pun tak adalah lepas tu, malunya, kecewanya, tak boleh tidur malam sebab cakap bab poligami orang ceramah kat surau. Contoh. Tu contoh, nampak? Jadi ada benda yang kita nak tegur, kita boleh guna perkataan maaf, tak salah. Tapi ada benda yang kalau kita nak tegur, tak boleh guna perkataan macam tu. Anak kita tak solat, zuhur asar. Kita pun kata, tak adalah salah mana pun, cuma bagusnya jaga solat lah. Tak, bab solat mana dia tak ada salah mana, berdosa besar tak solat. Dalam bab tak tutup aurat, tak solat, tak boleh guna perkataan ni. Jelas Okey, baik. Jadi Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Allah Ta'ala tanya, kenapa kau bagi izin bagi mereka? Sepatutnya, kau tak boleh bagi izin pada mereka. Sehinggalah jelas kepada kamu siapa orang yang betul-betul bagi alasan ataupun orang berdusta. Jadi dalam kes ni, Allah Ta'ala sebenarnya nak suruh Nabi SAW jangan bagi alasan. Jangan bagi izin pada munafik ataupun orang Islam yang lemah iman ni untuk tak keluar berperang. Sampai jelas. Macam mana nak jelas? Allah Ta'ala masuk sampai jelas macam ni. Dia macam ni. Kalau orang tu tak bagi, tak bagi alasan, mana kita tahu dia betul ke tak betul? Jadi, maksud sampai jelas ni macam ni. Bila orang minta izin dengan kau tak nak pergi perang, kau tak payah bagi langsung. No way. Tidak ada sebarang alasan. Bila aku kata kena pergi semua. Jadi masa tu semua pergilah kan. Bila Nabi dah cakap macam tu. Nanti dalam perjalanan akan ada yang cabut. Dalam perjalanan akan ada yang cabut lari balik awal.
Jadi cabut lari balik awal tu jelaslah bagi kamu siapa yang benar-benar nak berjuang bersama kamu, siapa yang tipu. Masa bagi alasan, Nabi mana tahu orang tu cakap betul cakap tipu. Nabi memang Allah Ta'ala bagi mukjizat, bagi wahyu, tapi Nabi tak tahu benda gaib juga kadang-kadang. Sebab tu orang Yahudi pernah bagi Nabi kambing isi racun. Kambing dalam tu beracun. Nabi makan. Nabi mana tahu benda gaib, benda tak nampak dengan mata kasar. Samalah juga dalam kes orang berebut tanah. Nabi kata, mungkin salah seorang pada kamu lebih pandai berkata-kata. Lalu aku putuskan tanah tu untuk dia. Dua orang berebut tanah jumpa Nabi. Seorang ni dia pandai belajar bak lawyer sikit, dia pandai goreng-goreng, pandai kelentong-kelentong sikit. Yang seorang ni tak sekolah mana, tanah-tanah dia tapi tak sekolah mana. Akhirnya dia pandai berkata-kata, mengalahkan hujah yang ni, Nabi putuskan untuk orang tu. Boleh berlaku, Nabi kata. Jadi siapa yang aku putuskan untuk dia tanah tu bukan dia punya, dia kena tanggung dosa ke akhirat ambil tanah. Nabi kata macam tu. Jadi satu sudut Nabi manusia yang biasa. Nabi mana tahu orang tu cakap betul cakap tipu. Jadi Allah Ta'ala tegur Nabi dalam ayat ni, kamu tak sepatutnya bagi izin pada mereka, suruh je semua pergi keluar. Semua kena keluar pergi perang. Sampailah kamu nampak siapa betul-betul, siapa tak betul. Siapa betul-betul nak berjuang, siapa yang tak sanggup berjuang bersama kamu. Dalam kes ni, dalam kes bagi alasan, ada riwayat mengatakan 39 orang. Ada riwayat mengatakan 39 orang lelaki yang dah balik patut kena keluar pergi berjihad tapi tak pergi. 39 orang tu masing-masing ada alasan masing-masing lah. Alasan tu lah, alasan ni lah, macam-macam alasan. Nabi mana tahu? Nabi mana tahu? Dia tipu tak ditipu. Nabi bagilah izin dia mereka untuk keluar pergi perang. Nabi bagi izin untuk mereka tidak keluar pergi berperang. Maka Allah Ta'ala kata, Allah maafkan kesalahan kamu sebab bagi izin tu. Sepatutnya jangan bagi izin. Sampai bila? Sampailah kamu tengok mereka tu lari dalam, sebelum sampai medan perang dah lari balik awal. Itu sepatutnya. Ini kamu. Bila mereka minta izin bagi alasan, kamu bagi izin. Tak tahulah betul ke tak betul. Tak tahulah dia betul ke tak betul kan. Jadi surah ni turun selepas berlaku peperangan Tabuk, bukan sebelum Tabuk. Bukan sebelum peperangan Tabuk. Surah ni turun selepas berlaku peperangan Tabuk. Kalau surah ni turun sebelum peperangan Tabuk, orang munafik tak berani nak tipu. Surah tu dah ada lah, tu cerita pasal kita. Nanti kalau kita tipu, memang kita lah sebiji dengan ayat tu. Jadi surah ni turun pada Nabi SAW selepas peperangan Tabuk. Jadi masa sahabat-sahabat ataupun munafik bagi alasan, Nabi mana tahu dia tipu. Nabi mana tahu dia, kalau Nabi masa tu tahu dia tipu, awak tipu, tak ada, kena keluar juga pergi perang dengan saya. Nabi mana tahu benda tu tipu. Kecuali 3 orang sahabat yang tak pergi. 3 orang sahabat tu dia tak pergi, masa Nabi tanya alasan, dia tak boleh bagi alasan. Sebab dia tahu alasan, dia boleh reka alasan. Sahabat 3 orang ni boleh create alasan macam orang lain. Tapi dia tahu dia bersalah, dia tak bagi alasan pada Nabi SAW. Nabi dengan sahabat-sahabat pulau dia selama 40 hari atau 50 hari. Sampailah Allah turunkan ayat dalam surah ni juga, Allah maafkan mereka. Muka surat berapa cerita pasal mereka? Tengok muka surat lambat lagi nak sampai cerita tu. Muka surat 206. Tengok muka surat 206. Tolong baca terjemahan dia 2129. Siapa 2129? Nama tak ada tapi 2129. Saya. Oh, 2129. Maafkan saya. 2129. Masya Allah, 2129. So, 2129. Boleh tolong terjemahkan tak? Ayat berapa Ustaz? 206 ayat 118. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah mula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. 3 orang sahabat tak boleh bagi alasan, Nabi pulau mereka. 50 hari lebih kurang. Siapa nama sahabat tu? Rahsia. Mana boleh cerita sekarang? Nanti kalau cerita sekarang tak habis lah sampai tempat dia nanti. Tu alasan saya lah. Sebenarnya saya pun tak ingat nama sahabat tu waktu cakap macam tu. Okey, jadi orang lain yang tak pergi perang, create alasan. Bila create alasan,
Okey, bila create alasan, Nabi maafkan tak? Nabi maafkan. Maksudnya bagi Nabi, dia ni tak bagi sebab ada alasan. Okey, pelajar-pelajar tak ingat hafalan. Pelajar-pelajar tak ingat hafalan. Datang pakat saya pagi tadi tak ingat hafalan. Okey, jadi kalau dia kata saya tak ingat, saya tak hafal, kenalah denda sikit. Kalau pelajar tu nak kelentong saya, Ustaz saya tak ingat sebab malam tadi saya pening kepala. Ustaz saya tak ingat sebab malam tadi saya sakit perut sangat, tak boleh nak menghafal. Saya mana tahu nak cek kepala dia pening ke tak pening malam tadi. Saya mana ada ilmu nak cek betul ke perut dia sakit malam tadi. Saya mana tahu. Jadi sebabkan dia bagi alasan, saya tak rotan, saya tak denda dia selamatlah. Okey, nampak tak? Jadi, dalam bab tarbiyah, orang-orang yang selalu menipu, dia tidak akan ditarbiyah. Orang-orang yang selalu menipu, dia tidak akan ditarbiyah. Tapi orang cakap benar, mungkin hari itu dia kena denda. Mungkin hari itu dia kena rotan. Mungkin hari itu dia kena sedikit marah dengan guru dia. Contohlah sebab cakap benar. Tapi apa kesan dia? Esok dia akan baiki diri dia. Bila dah kena marah, kena denda, kena rotan. Jadi orang yang cakap tipu, orang yang suka cakap tipu, bagi alasan, create alasan bila buat salah, maka orang macam ni tidak akan ditarbiyah. Baik dalam apa urusan pun dia tidak akan ditarbiyah. Dia tipu. Okey, baik. Seterusnya, la tidak. Yasta'zinuka, akan meminta izin kepadamu. La tidak, yasta'zinuka, akan meminta izin kepadamu. Allazina, oleh orang-orang yang. Allazina, oleh orang-orang yang. Okey. Yu'minuna beriman. Bi Ustaz, dengan. mu tadi tu Nabi ya? Ya, sorry, betul, Nabi. La tidak, yasta'zinuka, akan minta izin kepadamu, mu tu Nabi. Yes, betul, maafkan saya, terlupa. Ka tu mu tu Nabi. Tidak akan minta izin kepadamu, alladzina, oleh orang-orang yang yu'minuna beriman. Bi dengan Allah, wa dan al-yaumi, hari, al-akhir, akhirat. An bahawa yujahidu, mereka akan berjihad. Okey, yujahidu, mereka akan berjihad. Bi dengan amwalihim, harta-harta mereka. Harta-harta mereka. Wa dan anfusihim, diri-diri mereka. Diri-diri mereka. Wa dan Allah, alimun, maha mengetahui. Bi dengan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Okey, baik. Puan Rohaya Muhammad Syuaib, boleh tolong terjemahkan Puan Rohaya? Boleh. Bismillah. Tidak akan meminta izin kepadamu oleh orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bahawa mereka akan berjihad dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka, dan Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang bertakwa. Okey, baik. Kita kata apa dia? Minta izin tu perbuatan yang baik, betul kan? Minta izin perbuatan yang baik. Tapi ada juga perbuatan minta izin dia anggap tak baik. Contoh seseorang, dia minta izin dengan polis trafik. Dia kata, boleh tak encik polis, saya minta izin tak nak pakai helmet naik motor. Boleh tak encik polis, saya minta izin tak nak pakai seat belt masa bawa kereta. Walaupun minta izin perbuatan tu baik, perbuatan minta izin tu perbuatan baik, tapi ada setengah minta izin tetap dia anggap tak baik. Contoh minta izin nak buat benda haram. Ada seorang sahabat jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Dia cakap kat Nabi. Ada cerita ni ya. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Nabi jawab apa? Nabi jawab dengan kita kata bahasa lembut sikit. Kamu suka tak kalau ada orang zina dengan mak kamu atau adik-beradik perempuan kamu? Kamu suka tak kalau ada orang berzina dengan ibu kamu atau dengan adik-beradik perempuan kamu? Nampak cara Nabi SAW jawab.
Walaupun dia minta izin, tapi minta izin tu salah juga. Tetap salah. Saya, okey, ada sekolah tahfiz, semua tahu sekolah tahfiz. Dalam undang-undang peraturan masuk tahfiz saya tu, pelajar-pelajar tidak dibenarkan bawa telefon, handphone. Dan setiap 2 bulan pelajar-pelajar kena pendekkan rambut guna mata nombor 1, nombor 2. Maksudnya kepala botak lah, tak nak bagi rambut panjang. Itu dah termasuk dalam undang-undang tu, undang-undang sekolah tahfiz. Jadi setiap pelajar nak masuk kena baca tu dulu. Kena baca tu undang-undang tu. Telefon tak boleh bawa. Rambut kena pendek, setiap 2 bulan kena potong. Botak lah, bukanlah botak kena nampak kulit. Kepala maksudnya pendek. Guna mesin mata nombor 1, nombor 2 tu. Kalau kedai gunting dia panggil potong macam mawi. Tengok rambut mawi macam ni kan, potong macam mawi. Jadi ada mak ayah pelajar, dia kata, Ustaz, lepas anak dia dulu interview, dapat masuk, minta izin. Ustaz boleh tak Ustaz, anak saya ni nak belajar tahfiz tapi dia tak boleh lah potong rambut, dia tak sedia nak potong rambut tak? Boleh tak Ustaz, anak saya tak potong rambut? Apa perasaan tuan-tuan kalau duduk tempat saya? Dalam undang-undang tu dah tulis, mu nak masuk mengaji tempat aku, kena sedia tak bawa telefon, kena sedia potong rambut 2 bulan sekali. Pelajar-pelajar umur remaja ni kalau rambut panjang lelaki dia tak ada kerja lain. Sikit rambut depan cermin 5 minit. Perasanlah macam siapa-siapa tak kisah. Jadi kita nak semua pelajar potong rambut. Jadi dia minta izin, Ustaz boleh tak? Saya nak masuk anak Ustaz, anak saya kat tempat Ustaz. Boleh tak bagi izin anak saya tak potong rambut? Biar rambut dia panjang macam biasalah. Walaupun minta izin tu benda yang baik, tapi tak kena minta izin tak nak potong rambut kat tempat yang kena potong rambut. Samalah dia punya, nak cakap bodoh tak sesuai. Dia punya tak cerdik dia tu, macam minta izin dengan polis tadi. Boleh tak saya nak bawa motor tapi tak nak pakai helmet? Boleh tak saya nak bawa kereta tapi tak nak pakai seat belt? Minta izin kan? Baik tak? Ya, memang baik minta izin. Tapi awak minta izin, benda tak betul. Permintaan izin awak tak betul juga. Tuan Haji Tunai? Ada tak Tuan Haji Tunai? Ya, saya. Ada tak minta izin yang tak baik? Tuan Haji Tunai? Macam-macam boleh buat tu Ustaz. Tak minta izin Tuan Haji Tunai? Setuju tak? Tak minta izin pun kena marah, minta izin pun kena marah. Pernah? Setuju tak Tuan Haji Tunai? Ya, pernah. Okey. Saja gurau jangan marah. Contohlah, isteri-isteri, kalau suami dia kahwin yang tak minta izin, ngamuk tak? Ngamuk. Dia masa dia ngamuk tu dia kata dekat suami dia, kenapa you tak cakap kat I? Kenapa tak bincang dengan I dulu? Kenapa you tak terus terang dengan I dulu? Suami pun masa kena marah tu, suami dia cakap dalam hati. Suami cakap dalam hati lah, kalau aku minta izin, hang ingat anak bagi. Kalau aku minta izin, hang ingat hang nak kalian nak bincang, aku baru cakap sepatah je dah terbang macam wabit, tak bincang. Contoh. Tu contoh lah. Bab poligami. Ni nak ceritanya, bila, habis bab tu, jangan marah. Bila seruan datang suruh pergi perang, maksudnya, jangan bagi sebarang alasan. Terus pergi perang je. Sama ada alasan kamu logik ke, tak logik ke, terus pergi perang. Lainlah kalau mula-mula Nabi kata semua pergi perang. Allah turunkan ayat semua pergi perang. Contoh. Kemudian Nabi nampak awak ni sakit teruk sangat ni. Awak ni sakit teruk sangat ni, tak sesuai bagi perang. Awak jangan pergi. Tu lain cerita. Jadi bila ayat dah suruh, bila Allah turunkan ayat suruh semua pergi perang, Nabi pun kata semua suruh pergi perang. Masa tu minta izin adalah satu kesalahan. Walaupun awak rasa awak ada alasan yang benar. Walaupun awak rasa awak ada alasan yang kukuh, tapi minta izin adalah satu kesalahan. Allah Ta'ala cakap dalam ayat ni, orang beriman pada Allah dan hari akhirat, mereka tidak akan minta izin semasa situasi ini. Orang beriman dengan Allah dan hari akhirat, semasa situasi kritikal, semua kena pergi perang, mereka tidak akan minta izin. Walaupun dari segi alasan, mereka tak perlu klik alasan. Memang pun, masa tu isteri nak beranak, masa tu susah tak ada duit, masa tu tak berapa sihat badan, boleh bagi alasan. Memang betul, bukan reka alasan. Tapi orang beriman dengan Allah dan akhirat, dia faham kepentingan agama dengan kepentingan diri sendiri. Mana patut diutamakan? Kalau bukan situasi peperangan, kelas agama, isteri sakit, jaga isteri lagi utama. Kalau bukan situasi peperangan, kelas agama, anak-anak sakit, anak-anak kena utamakan dulu. Tapi dalam bab peperangan ni, khifafan wa thiqalan,
Tak guna kamu jaga anak kamu yang sakit sampai dia sembuh, lepas pada tu negara kamu kena tawar dengan pihak musuh. Apa faedah? Tak ada faedah pun. Sebab tu, ciri-ciri orang beriman bukanlah memberi alasan. Yang kedua, ciri-ciri orang beriman bukanlah meminta izin untuk tidak menyertai peperangan. Okey, ciri-ciri orang beriman bukanlah minta izin untuk tidak menyertai peperangan. Allah Ta'ala kata apa dia? Orang beriman dengan Allah di akhirat, mereka tidak akan minta izin untuk tidak menyertai peperangan dengan kamu, dan mereka akan sentiasa berjihad dengan harta benda dan diri mereka. Walaupun kalau nak bagi alasan, mereka memang boleh bagi alasan. Kita kadang-kadang tertinggal solat Jumaat, kita bagi alasan lah. Sibuk kerja ni. Kerja sekolah tak selesai lagi ni. Buku budak tak semak lagi ni. Kita tak solat Jumaat lah, kita bangga macam-macam alasan lah kan. Oi, kenapa subuh lambat pagi tadi? Anak kecil, saya ramai anak kecil. Anak kecil ni nak menyusu malam-malam. Baik, tanya balik diri kita. Kawan-kawan kita pergi solat Jumaat, subuh tadi kat masjid surau. Kita subuh tadi tak pergi solat Jumaat. Lelaki lain ni lelaki. Kawan-kawan kita pergi solat subuh kat masjid tadi tu, mereka tak ada alasan ke? Mereka tak mengantuk ke? Mereka tak ada anak kecil ke? Mereka semua dah selesai kerja ke? Mereka kerja lagi banyak. Kita cikgu biasa kita ni, guru-guru biasa. Okey? Kita bagi alasan, oh kita gini. Guru besar lagi banyak kerja. Boleh pergi solat subuh. Tak ada masalah pun. Oh, kita bagi alasan anak kecil. Saya ada anak kecil. Anak-anak kecil nangis malam-malam. Dia susah nak bangun pagi nak pergi solat subuh berjemaah. Alasan saya. Ada orang tu, anak kecil dia kembar 2 orang. Lagi banyak menangis. Malam-malam. Boleh pergi solat subuh. Jadi, kalau nak kira bagi alasan, semua orang boleh bagi alasan. Semua orang ada keperluan. Kita datang kelas agama ni, kita dapat bagi masa untuk tadabbur ayat Quran sejam lebih ni. Kita semua free ke hari ni? Tak. Saya yakin puan-puan yang ada kat rumah ni, yang duduk depan telefon hari ni, okey, baju tak basuh lagi, mungkin ada belum sapu rumah lagi hari ni, mungkin ada tak cuci pinggan lagi hari ni. Kalau ada kucing, belum mesti ke tempat kucing lagi. Betul kan? Jadi boleh tak kalau tuan-tuan tak datang ni, Ustaz saya ada kerja sikit. Okey, contoh saya tak dapat join. Boleh? Okey, kerja apa? Basuh baju, bersihkan bekas kucing, masak untuk suami kan. Nak kena masak untuk suami, nak makan tengah hari ni. Jadi tuan-tuan kalau nak bagi alasan, boleh je bagi alasan. Betul kan? Tapi tuan-tuan tetap ketepikan alasan-alasan tu, dapat bagi masa duduk dengan saya sekejap, sejam lebih ni untuk muzakarah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga, sahabat-sahabat yang pergi perang bersama Nabi dengan Tabuk ni, tak ada anak bini ke? Tak ada bisnes? Tak ada kebun? Okey? Mereka tak ada masalah duit? Ada masalah duit. Ada kebun, ada bisnes, ada anak bini, sayang family. Semua ada alasan tu kalau nak bagi. Tapi dalam bab jihad, alasan tolak tepi. Walaupun kamu rasa alasan kamu paling sesuai, alasan kamu paling munasabah, reason kamu paling senang diterima, dalam bab jihad, tolak tepi. Sahabat-sahabat ni kata apa? Seolah-olah sahabat ni kata, kalau aku bagi alasan pada Nabi, aku ada 10 alasan. Aku bagi 1-2 dah cukup untuk Nabi bagi saya aku tak pergi jihad. Tapi dalam bab Tabuk, aku takkan bagi alasan. Agama lagi penting pada alasan-alasan aku. Ada seorang sahabat Nabi SAW, kalau kita baca peperangan Tabuk ni, nama dia Abu Khusaimah. Khusaimah berkata. Abu Khaisamah. Nama dia Abu Khaisamah. Dia ni baru kahwin 2. Khaisamah, bukan Khuzaifah, Khaisamah. Dia baru kahwin 2. Lepas tu, isteri dia muda-muda. Dia ada kebun yang cantik. Kerang kebun dia ada anak sungai. Jadi masa Nabi pergi Tabuk, dia tak pergilah. Dia paksa sayang baru kahwin. Bini muda lagi. Masa Nabi SAW dalam perjalanan nak pergi ke Tabuk, dia masa tu duduk kat rumah dia, kat kebun dia, bersama 2 isteri dia. Jadi masa nak minum air kat kebun dia kata apa dia? Aku duduk sini sedap, seronok dengan isteri-isteri aku, dengan kebun aku, minum air segar. Bagaimana keadaan Nabi? Bagaimana keadaan Nabi sekarang? Tengah berjalan padang pasir, haus, dahaga. Nabi memimpin aku, boleh bawa aku ke syurga. Dalam keadaan dahaga sekarang, tapi aku seronok minum seorang-seorang. Minum dalam keadaan bergembira dengan isteri aku dan juga kebun aku.
maka dia letak air dia, dia suruh isteri dia siapkan kelengkapan perang untuk dia, kenderaan untuk dia, naik kuda. Tinggalkan semua keseronokan dia, pergi kejar kumpulan Nabi SAW. Nabi dah sampai Tabuk, baru dia bertemu dengan Nabi SAW. Nampak? Orang beriman, dia rasa bersalah bila tak dapat tunaikan kehendak Allah dan Rasul. Itu sifat orang beriman. Dia rasa bersalah bila tak dapat tunaikan kehendak Allah dan Rasul. Baik. Kita orang Islam, orang Melayu, tak kisahlah manusia ke Islam ke Melayu ke, sorry. Kita ada sifat terhutang budi, betul kan? Terhutang budi, makan budi, kenang jasa. Bagus tak sifat tu? Bagus. Contoh analogi ni macam ni. Saya janji, contohlah, saya janji dengan orang rumah nak balik kampung je minggu ni. Hari Sabtu. Saya dah janji dah awal minggu hari Senin ni. Okay, minggu ni kita balik kampung. Hari Sabtu kita siap-siap balik kampung. Isteri kata, saya kata okey, anak nak pun dah semua dah seronok. Jumaat malam dah kemas beg sebab nak balik kampung hari Sabtu. Tiba-tiba Jumaat malam tu ada sahabat WhatsApp saya. Ustaz, malam esok boleh tak jemput pergi rumah saya buat doa selamat Ustaz? Contoh. Kebetulan pula, sahabat yang jemput saya tu bukan calang-calang tau. Dia pernah sponsor saya pergi umrah. Dia bagi duit kat saya 8,000 nak Ustaz pergi umrah. Buat umrah dengan terbaik. Contohlah. Dia bagi saya RM8,000 untuk pergi buat umrah. 12 malam, 12 hari, 12 malam. Jadi saya masa tu, kalau yang ajak saya tu sekadar jiran biasa, Jumaat surau biasa, saya kata, sorry lah saya balik kampung lah esok, tak boleh join lah doa selamat rumah awak. Saya boleh reject ataupun tolak macam biasa permintaan dia. Oleh kerana yang bagi saya, yang ajak saya buat doa selamat rumah dia malam esok tu, seorang hamba Allah yang telah sponsor saya pergi umrah 8,000 package, contoh. Contohlah ni. Maka saya pun kata pada isteri saya, kita balik hari Ahad lah ya. Balik hari Ahad. Sebab hari Sabtu malam ada doa selamat lah. Okey? Jadi isteri saya masa tu mungkin marah muka moyok, masam, tak kisahlah. Kenapa saya sanggup cancel balik kampung minggu ni? Sebab saya diajak oleh seorang yang telah banyak berjasa pada saya. Bagus ke tak bagus? Sifat tu? Bagus. Baik. Menghargai, kenang budi. Saya tak sampai hati nak reject permintaan dia sebab dia banyak buat baik pada saya. Kita panggil terhutang budi, makan budi, malu Allah kita panggil. Bagus tak bagus? Bagus. Tapi sangat malang. Malang. Sifat tu hanya ada sesama manusia. Sebabkan dia pernah sponsor saya pergi umrah, bagi 8,000. Saya sanggup ketepikan isteri saya, anak-anak saya punya kehendak sementara. Bukannya tak balik kampung tu, balik juga cuma lambat sehari. Betul kan? Sebab dia pernah bagi saya 8,000, pergi umrah, sponsor saya pergi umrah, saya sanggup ketepikan kehendak isteri dan anak-anak saya. Saya sanggup kecewakan sekejap isteri dan anak-anak saya. Contoh. Allah Ta'ala bagi saya berapa ribu. Allah Ta'ala sponsor kita berapa ribu. Allah Ta'ala dah sponsor kita berapa ribu? 8,000? 80,000? 800,000? Tak. Sejak kita dalam perut mak kita lagi Allah Ta'ala dah sponsor kita. Tapi kenapa masih bila datang seruan Allah, bila datang ajakan Allah, bila datang perintah Allah, kita tak sanggup korbankan benda lain. Kita tak sanggup korbankan benda lain untuk tunaikan kehendak Allah dulu. Kenapa? Sebab kita tak menghargai Allah dengan sebenar-benar penghargaan. Sahabat-sahabat dia faham pengorbanan jasa Allah, jasa Nabi pada mereka, sebab tu mereka sanggup tinggalkan sekejap kebun yang mereka sayangi, isteri yang mereka sayangi, perniagaan yang mereka takut rugi. Tinggalkan sekejap, bukan tinggal selama-lamanya tak. Semata-mata kerana terhutang budi pada Allah dan Nabi SAW. Seterusnya, innama hanya senya, ayat baru innama hanya senya, yasta'zinuka akan meminta izin kepadamu. Yasta'zinuka akan minta izin kepadamu. Jadi dalam page ni, kita belajar dua bahasa Arab. Kalau beri izin, azina. Ayat 43 tadi, azinta kan? Azinta, engkau bagi izin. Jadi kalau memberi keizinan, azina, alif, zal, nun. Jadi izin bahasa Melayu tu ambil pada bahasa Arab lah. Izin bahasa Melayu tu ambil pada bahasa Arab, azina. Kalau nak kata saya bagi izin, azin tu, saya bagi izin. Kau bagi izin, azinta. Kalau saya minta izin, ni, astazinu. Astazinu, aku minta izin. Okey, nampak ah? Beza minta izin dengan bagi izin dalam bahasa Arab. Okey, yastazinuka meminta izin kepadamu allazina orang-orang yang
Alladzina orang-orang yang la tidak yu'minuna beriman bi dengan Allah wa dan al-yaum hari akhirat wa dan irtabat ragu-ragu. Perkataan irtabat berasal daripada perkataan raib. Alif lam mim zalikal kitabu la raib. Raiba tu ra ya ba. Daripada perkataan ra ya ba keluar perkataan irtabat, ragu-ragu. Okey, ragu-ragu. Qulubuhum, hati-hati mereka. Qulubuhum, hati-hati mereka. Okey. Fa maka hum mereka fi dalam raibihim keraguan mereka yataraddadun terumbang-ambing. Berbolak-balik. Yataraddadun berbolak-balik boleh. Yataraddadun berbolak-balik. Terjemah yataraddadun berbolak-balik. Okey. Indonesia terjemah mundur maju. Yataraddadun mundur dan maju. Okey, baik, terjemahkan dia Puan Hazar. Terjemahkan Puan Hazar. Ada Puan Hazar? Boleh terjemah tak Puan Hazar? Boleh Ustaz. Okey, baik. Hanya saja akan meminta izin kepadamu orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat dan ragu-ragu hati mereka, maka mereka dalam keraguan mereka berbolak-balik. Okey. Bila dah sampai suruhan, kata kena keluar semua. Orang-orang yang beriman pada Allah akhirat, maksudnya yang kuat iman mereka pada Allah akhirat, takkan minta izin. Walaupun dia ada 1001 alasan. Orang yang tidak beriman dengan Allah dan akhirat, munafik. Munafik lah senang cerita. Orang munafik yang tidak beriman dengan Allah dan akhirat, ataupun orang-orang yang beriman pada Allah akhirat, tapi iman halus, nipis, macam kulit bawang. Mereka akan minta izin. Jadi ada minta izin yang baik, ada minta izin yang tak baik. Ini salah satu contoh minta izin yang tak baik. Mereka minta izin untuk tak nak pergi berperang. Sedangkan berperang adalah, apa alasan mereka? Jaga kebun, bisnes, anak, isteri, itulah alasan mereka kan. Sedangkan pergi berperang, salah satunya untuk selamatkan ni lah. Kebun, anak, isteri, perniagaan, betul kan? Sepatutnya mereka yang ada alasan pun tinggalkan alasan, utamakan benda besar. Ini orang munafik ataupun orang yang lemah iman, sama ada mereka ada alasan atau mereka tak ada alasan. Kalau mereka ada alasan, mereka highlight alasan mereka. Ya Rasulullah, saya ada masalah sekian. 1, 2, 3, 4, 5 alasan saya tak nak pergi. Kalau orang yang munafik lagi tulen punya, walaupun dia ada harta, dia muda, dia sihat, dia tak ada masalah, dia tetap create alasan untuk tak dapat pergi berperang. Siapa sifat mereka ni? Pertama sekali itu menunjukkan mereka tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau munafik, munafik ni dia tak beriman dengan Nabi je. Munafik percaya Allah, percaya akhirat, tak beriman dengan Nabi je. Contoh Yahudi, percaya Allah, percaya akhirat. Walaupun hang percaya Allah, hang percaya akhirat, oleh kerana hang tak percaya Nabi, hang dikira tak percaya juga kepada Allah dan akhirat. Itu satu. Orang beriman pada Allah, beriman pada Nabi Muhammad, beriman pada akhirat. Betul kan? Muslim lah ni, mukmin lah ni. Mereka beriman pada Allah, akhirat, Nabi Muhammad, tapi iman mereka lemah. Oleh kerana iman mereka lemah, mereka juga minta izin tak nak menyertai peperangan. Mereka juga minta izin tak nak menyertai peperangan. Kerana apa? Hati mereka ragu-ragu. Untung ke tak untung pergi perang ni? Baik ke tak baik pergi perang ni? Sedangkan orang yang yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Nabi SAW, setiap kebaikan ada keuntungan walaupun tak nampak hasil kat dunia. Kalau pergi perang, hasil kat dunia nampaknya ialah kemenangan. Yang nampak kemenangan pergi perang, hasil duniawinya kemenangan.
Baru nampak kita kata ada hasil. Tak, di sisi Allah, apa yang Allah Ta'ala suruh kamu buat, sama ada maksud tercapai atau tidak tercapai, kamu ada keuntungan dia. Orang pergi meniaga, dia keluarkan modal, dia bagi masa, dia meniaga. Kalau barang dia habis dijual, dia dapat untung, dia berjaya dalam perniagaan dia hari itu. Tapi kalau dia dah bagi modal, bagi masa, awak tak ada orang beli barang dia. Dari sudut ilmu perniagaan dia, peniaga yang gagal. Dia peniaga yang gagal. Betul kan? Bak agama tak. Bak agama, seorang yang dia korbankan masa untuk belajar hafal Quran. Dia bagi masa seminggu 2 kali untuk pergi belajar kelas hafal Quran. Dia sibuk kerja tapi seminggu 2 kali. Isnin malam dengan Rabu malam dia pergi hafal Quran contoh. Kawan-kawan dia 2 bulan masuk kelas dah habis hafal ilmu. 2 bulan masuk kelas tu dah habis hafal ilmu kawan-kawan dia seminggu 2 kali. Tapi dia 2 bulan tu ilmu satu muka tak habis lagi. Adakah dia gagal di sisi Allah Ta'ala? Tak, dia tak gagal. Setiap huruf yang dia ulang, setiap huruf yang dia baca, semua ada pahala di sisi Allah. Contoh, saya bagi contoh belajar agama. Okey? Orang niat nak belajar agama, keluar pada rumah dia, pergi tempat pengajian agama, jangan nak ustaz cancel, tak datang. Ustaz tu tayar motor pecah tengah jalan, balik semula ustaz tu. Dia pun pergi situ, pergi saja. Tak jumpa ustaz pun. Balik saja juga. Rugi ke? Gagal ke? Tak. Ada pahala untuk dia. Ada pahala untuk dia. Beza dengan orang nak pergi meniaga, dia nak pergi meniaga pasar malam pada rumah dia. Sampai-sampai tempat pasar malam, hujan lebat. Balik tangan kosong. Barang ni satu habuk tak habis orang beli. Dalam bab agama, tak boleh ragu-ragu. Dalam bab agama, tak boleh ragu-ragu. Bila Allah janjikan pahala, Nabi janjikan pahala, tetap ada pahala di sisi Allah SWT. Jadi dalam bab perangan Tabuk ni, jangan ragu-ragu bab pahala di sisi Allah SWT. Jangan ragu-ragu langsung dalam masalah pahala. Maksudnya, kamu pergi Tabuk, peperangan berlaku ke, tak berlaku ke, kamu tetap balik bawa pahala sebab kamu dah taat. Perintah-perintah Allah, Allah tak nak tengok rizak. Allah tak tengok rizak pun, Allah tak tengok maksud. Kalau Allah tengok rizak, Nabi Nuh tak berjaya lah. Dakwah 950 tahun, yang beriman 83 orang je, KPI tak lepas. KPI tak lepas. Nabi Muhammad bagus, 23 tahun, 20,000 beriman. 100,000 beriman dengan Nabi SAW. Contoh. Okey, puluh ribu tak sampai 100,000. Puluh ribu beriman dengan Nabi SAW. KPI baguslah. Allah nak tengok kamu buat ke tak buat. Bila Allah suruh kamu buat satu perkara, kamu buat saja, takkan rugi di sisi Allah. Walaupun tak tercapai. Sahabat-sahabat keluarga perang ni, katakanlah semua mati kat Tabuk. Contohlah, Tabuk peperangan tak berlaku. Tapi katakanlah berlaku peperangan semua mati. Mereka semua berjaya di sisi Allah SWT. Jangan ragu-ragu. Ini orang beriman, tak payah cerita mereka, kita tak sanggup korbankan tidur, tak sanggup korbankan keseronokan, tak sanggup korbankan kemewahan untuk belajar agama ke, pergi solat Jumaat ke. Orang ni adalah orang yang ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Dia, contoh. Dalam bab pekerjaan, syarikat A tawar gaji 1,000, syarikat B tawar gaji 3,000. Kita tidak akan ragu-ragu nak pilih mana satu. Kalau syarikat A 2,000, syarikat B 2,100. Kita mungkin akan nilai lagi. Okey, tengok jarak, tengok jenis pekerjaan, tengok jarak dengan rumah, tengok waktu bekerja. Kita akan nilai lagi lah. Okey, sebab ni 1,000, ni 2,000, ni 2,100. Beza 2,000 dengan 2,100. Kita akan nilai jarak rumah dengan tempat kerja, masa bekerja, mana lagi menguntungkan. Sebab beza sikit. Tapi kalau kita dapat offer, satu syarikat ni 1,000 gaji, satu syarikat 3,000, tak payah fikir panjang lah. Tak perlu nilai lagi lah jarak ke masa kerja, tak payah nilai lagi. Ambil 3,000 terus sebab nilai dia besar. Betul kan? Tapi dalam bab akhirat, kita nak bagi mas, kita masih lagi nak mana patut utamakan? Tidur ke solat subuh? Tidur ke tahajud? Mana nak utamakan? Tengok TV pukul 7 atau pergi solat Jumaat kat maghrib, kat surau maghrib. Sepatutnya dalam bab dunia dengan akhirat tak perlu nak kita kata bandingkan, tak perlu nak kaji, tak perlu nak cari mana lagi untung sebab memang dah yakin kita orang Islam kena yakin akhirat menguntungkan. Tak perlu nak fikir mana patut aku dahulukan.
Aku patut dahulukan tengok TV dulu ke solat maghrib dulu? Aku patut dahulukan niaga habiskan barang aku dulu ke pergi solat dulu? Tak. Dalam bab akhirat jangan ragu-ragu. Ragu-ragu tu contoh tadi. Ni 2,000 gaji dia, ni 2,100. Mana satu nak pilih? Jadi orang tu ragu-ragu. Nak pilih yang kerja gaji 2,000 ke 2,100. Kalau ni gaji dia 2,000 tapi masa kerja dia singkat sikit. Yang ni gaji 2,000 tapi jarak rumah aku dekat sikit. Kita boleh kita panggil apa? Berbelah bagi dalam nak memilih. Tapi dalam bab dunia dengan akhirat, mana boleh belah bagi? Jadi orang belah bagi dalam masalah dunia akhirat, orang tu ragu-ragu. Meniaga untung, jaga kebun untung, duduk dengan anak bini seronok, betul kan? Tapi bila datang akhirat, perintah akhirat, semua ni kena tolak tepi sekejap. Semua benda yang kita sayang tadi tu, anak bini, perniagaan, kebun, rumah yang selesa, tinggal sekejap untuk akhirat. Kerana akhirat jauh lebih menguntungkan daripada apa yang kita seronok tadi. Itu maksud ayat ni. Jadi orang ragu-ragu dengan akhirat, sayang takut family dia, rindu sangat family dia, sayang bisnes dia, sayang kebun dia, sayang ladang dia. Sampai sayang sampai tahap tak nak pergi pegang. Maka bagi Allah, mereka adalah orang ragu-ragu dengan akhirat. Dan mereka ni, Allah Ta'ala akan biarkan mereka terumbang-ambing, berbolak-balik dalam keraguan dia. Berbolak-balik dalam keraguan dia. Sebab tu, ada benda-benda yang kita tak boleh tunggu semangat baru nak buat. Ada benda-benda yang tak boleh tunggu ada mood baru nak buat. Belajar agama, nak tunggu semangat baru nak buat. Bila semangat nak mari? Berapa orang ada semangat? Betul kan? Belajar agama, belajar Quran, nak tunggu semangat, tak tahu. Kalau semangat tak datang sampai mati tak belajar. Oh, saya tak ada semangat sampai mati, tak ada semangat nak belajar Quran, sampai mati tak belajar Quran. Tu contoh belajar Quran. Tapi dalam bab peperangan, kamu ada semangat, tak ada semangat, ada masalah, tak ada masalah, kamu tetap kena utamakan peperangan. Itu satu. Ragu-ragu yang kedua ialah masalah orang munafik. Mereka ragu-ragu terhadap janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji dalam Quran, Allah akan bantu Nabi dan orang beriman. Tengok surah Ghafir. Allah Ta'ala akan janji dalam Quran, Allah Ta'ala akan bantu orang yang beriman. Jadi bila Allah Ta'ala dah janji Allah Ta'ala akan bantu, kenapa nak takut? Kenapa nak fikir kalah? Kenapa nak fikir tak dapat jumpa anak bini lagi? Allah dah janji Allah nak bantu. Surah Ghafir, muka surat ayat 51. Muka surat 473. Tolong baca terjemahan dia. Puan Rohana Hamzah. Puan Rohana Hamzah, tolong baca Puan Rohana. Ayat 51, page 473. 473. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia pada hari tampilnya para saksi hari kiamat. Dan tertinggal kot. Ha? Dan ada dan tak? Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia pada hari tampilnya para saksi, iaitu hari kiamat. Allah janji dalam ayat tu, kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman kat mana? Di dunia dan pada hari tampilnya para saksi, itu akhirat. Allah janji. Kat dunia Allah akan tolong, kat akhirat Allah Ta'ala akan tolong. Jadi janji Allah tak yakin lagi. Walau kamu sikit, Allah janji nak menang, Allah janji beri kemenangan, yakin dengan janji Allah. Jadi orang munafik, ya ke boleh menang? Kita ni sikit, musuh ramai boleh menang ke? Kita masuk ragu-ragu tu. Orang beriman, kita sikit ke musuh lagi kuat ke, Allah janji menang, menang. Kecuali dalam kes peperangan Uhud, Allah memang janji nak beri kemenangan dalam kes peperangan Uhud. Tapi ada orang beriman tak taat pada Nabi, Allah tarik kemenangan. Betul, Islam kalah kat peperangan Uhud. Allah tak pernah mungkiri janji. Kapten Haji Abdul Latif, boleh tak baca Kapten muka surat 452? Kapten telah baca 452. Kapten ada? Kapten Haji Abdul Latif bin Hasan. Muka surat 452. Ya. 452 ayat 172, 173, 171, 172 dan 173. Sebentar saya. Boleh, tak apa.
Okay. Ayat 171. Dan sungguh janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Iaitu mereka itu pasti akan mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya bela tentera kami itulah yang paling menang, yang pasti menang. Allah Ta'ala kata sesungguhnya bala tentera kami pasti menang. Kami akan bantu para rasul dan janji Allah bala tentera kami itu tentera Islam mesti akan menang. Allah janji nak sampai kemenangan. Sebab tu dalam kes peperangan Uhud, Kapten, tolong buka lagi Kapten. Surah Ali Imran Kapten. Kapten surah Ali Imran muka surat 69. Ayat 152. Page 69 ayat 152. Allah Ta'ala kata, aku dah tunaikan janji pada kamu sampai kamu dapat kalahkan orang kafir musyrikin. Lepas tu, kamu buat hal, lepas tu kalah balik tu. Uhud. Tolong baca Kapten. Ayat 152, page 69. Dan sesungguhnya Allah telah memusuhi janjinya kepada ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dengan urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Dan antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi dia benar-benar telah memaafkan kamu dan Allah mempunyai kurnia yang diberi kepada orang-orang yang mukmin. Okey, terima kasih Kapten. Nampak? Dalam kes Uhud, kita tahu orang Islam kalah kan kes Uhud. Kita semua tahu orang Islam menang di Badar, kalah di Uhud. Tapi kena ingat, sebelum Islam kalah di Uhud, Allah bagi menang dulu. Musuh dah lari dah. Musuh dah lari habis dah. Tengok-tengok ada tentera pemanah yang Nabi pesan jangan turun, turun. Sebab nak dunia. Allah perlihatkan pada mereka apa mereka sukai. Harta benda. Lepas pada tu kalah balik. Jadi Allah dah janji nak beri kemenangan pada orang Islam. Jadi orang yang munafik dan juga orang Islam lemah iman, mereka ragu-ragu. Apa mereka ragu-ragu? Pertama, mereka ragu-ragu terhadap janji Allah tentang akhirat. Allah janji pahala tu, pahala ni, Allah ancam azab tu, azab ni. Tak nampak kan? Jadi bila tak nampak dia, kita ragu-ragu betul ke? Ada betul ke? Ada. Itu satu. Yang kedua, Allah janji nak beri kemenangan kan? Allah janji nak beri kemenangan. Bila Allah janji nak beri kemenangan, jangan ragu-ragu dengan janji Allah. Kamu sikit ke? Kamu tak cukup bala tentera ke? Kamu tak cukup kelengkapan perang ke? Kalau Allah kata menang, menang lah. Boleh? Okey, baik. Kita berhenti sini dulu. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Boleh ya? Ustaz tanya sikit. Boleh. Roy Beham tu root words dia apa Roy Bun. Keraguan. Root words dia. Royaba. Okey. Root word dia puan dalam ayat surah Baqarah kan? Alif Lam Mim zalikal kitabula raiba fihi. Raiba tu root word dia. Raiba dia. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannah bi syafaatil Qur'an. Ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Mohon maaf salah silap kalau ada. Minta izin beredar dulu. Kita jumpa lagi di depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.